Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif, rakan setugas Irfan dan juga kita meneruskan rundingan perbincangan kita yang berunding. Ahli politik yang berunding untuk membentuk kerajaan pada hari ini. Sudah pasti tumpuan juga adalah di Istana Negara, dan yang paling penting ketika ini, kalau boleh kita bawakan box kecil visualnya di Hotel Sri Pacific, dikatakan berlaku pertemuan pada ketika ini antara pemimpin Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, dan sebentar sahaja lagi akan ada sidang media. Kita biarkan dalam kotak kecil itu visual itu supaya kita nampak perkembangan terkini. Kita akan bawakan yang saya kelihatan yang sudah pun duduk pada ketika ini, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga beberapa pemimpin Barisan Nasional, yang kita jangkakan akan ada beberapa pengumuman hasil pertemuan tersebut. Apakah pengumumannya belum kita ketahui, dan yang paling penting rentetan hari ini, Irfan, iaitu masa yang ditetapkan oleh Istana Negara sehingga jam 2 petang untuk setiap parti menamatkan rundingan dan juga menyerahkan kepada Istana Negara menunjukkan kecukupan angka yang dimiliki untuk membentuk kerajaan. Dan juga itu yang kita nantikan, dan juga selepas itu kita akan menyerahkan kepada kebijaksanaannya di Pertuan Agong untuk menentukan siapakah yang mempunyai angka untuk dilantik menjadi Perdana Menteri dan sekaligus membentuk kerajaan persekutuan hasil gabungan tersebut. Dan bukan itu sahaja, sudah pasti pergerakan yang setakat dilaporkan oleh rakan setugas Fahmi yang berada di hadapan rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin, juga belum ada pergerakan yang berlaku pada ketika sebentar tadi. Namun di Hotel Sri Pacific masih lagi hangat dengan perkembangan terkini. Irfan. Ya, dan susulan daripada beberapa insiden dan episod yang menggemparkan seluruh negara apabila kenyataan sudah dikeluarkan oleh Presiden GPS bahawa ada gabungan di antara GPS, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, kemudiannya dinafikan oleh Presiden dan pengerusi Barisan Nasional bahawa gabungan itu tidak wujud, dan ketika ini pastinya merupakan satu sidang media yang kita nantikan apakah keputusan rundingan di antara pengerusi Pakatan Harapan dan juga pengerusi Barisan Nasional, yang mana Mat Sabu hanya memberikan komentar ringkas ketika tanya di media. Everything tanya Anwar Ibrahim. Baik, dan pada ketika ini sebelum sidang media bermula sebentar saja lagi, kita bawakan iPad pada ketika ini. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Gabungan Rakyat Sabah, di mana kenyataan ini juga menyebut di mana ini adalah daripada Datuk Seri Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, yang juga merangkap pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, yang berkata bahawa saya telah mengadakan pertemuan dengan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam 20 November 2022, dan juga JRS berpandangan adalah satu keperluan membentuk kerajaan persekutuan dilaksanakan pada kadar segera untuk memastikan kerajaan dapat berfungsi sepenuhnya, khususnya dalam memuktamadkan penggubalan belanjawan 2023. JRS mengambil keputusan untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-10 dan bersetuju membentuk kerajaan persekutuan bersama PN dan parti dari Sarawak, iaitu Gabungan Parti Sarawak GPS dan parti-parti lain yang bersedia untuk membentuk kerjasama. JRS sentiasa komited untuk membawa citra kesatuan demi kepentingan rakyat dan tanah air. Baik, itu kenyataan dikeluarkan oleh JRS menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Begitu juga dengan kenyataan GPS malam, dan juga hari ini ia kembali ke Hotel Sri Pacific, pertemuan antara Pakatan Harapan, pemimpinnya, ahli-ahli parlimennya dan juga ahli Parlimen Barisan Nasional. Sidang media sudah bermula pada ketika ini. Kita terus saja ke Hotel Sri Pacific. Teruskan. Bersama dengan saya adalah 26 ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang hadir daripada 30 ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Seorang, dua orang demam. Ya, saya sebut nama yang demam, iaitu Datuk Jalal dan juga Datuk Adnan. Datuk Jalal adalah ahli Parlimen Jelutong dan Datuk Adnan adalah ahli Parlimen Puan Bila. Kami telah memutuskan bahawa ketetapan dan arahan parti yang diputuskan oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional adalah merupakan arahan tetap atau standing order yang wajib diikuti oleh semua ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional kerana kita bertanding atas tiket Barisan Nasional. Yang kedua, mana-mana individu selaku ahli Parlimen yang menandatangani sebarang dokumen
terutamanya akuan bersumpah untuk menamakan sesiapa saja sebagai calon Perdana Menteri adalah tidak sah kerana ianya melanggar ketetapan hati serta akuan-akuan bersumpah yang telah ditandatangani oleh setiap calon-calon Barisan Nasional. Ketiga, kita telah mengambil ketetapan bahawa ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang akan mengikut ketetapan Dewan Tertinggi Barisan Nasional hanya akan membuat keputusan Baik, ini ada sedikit gangguan teknikal. Kita akan cuba mendapatkan kembali sumber tersebut dan sudah pasti kita ingin mengetahui apakah yang ada dan juga terkandung dalam sidang media tersebut. Kita akan cuba perbaiki perkara tersebut. Dan sudah pasti ini antara apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi sebentar tadi, yang mana beliau mengatakan bahawa di sana pada ketika ini ada sekitar 26 orang ahli parlimen. Baik. Bahawa Barisan Nasional telah menyertai mana-mana gabungan yang ada. Kerana tidak ada perbincangan terutamanya dengan pihak Perikatan Nasional yang kononnya kami telah bersama-sama dengan mereka. Di dalam hal ini, segala keputusan hanya akan dibuat setelah jawatankuasa perundingan bertemu dengan mana-mana pihak yang mahu untuk kerajaan dan setelah Dewan Tertinggi Barisan Nasional memutuskan secara resmi setelah mendengar semua maklum balas dari perundingan-perundingan yang telah saya sebutkan tadi, di mana tidak ada perundingan setakat ini secara resmi yang telah dibuat oleh mana-mana pihak. Jika mana-mana pihak mengeluarkan kenyataan bahawa mana-mana gabungan yang mahu menyokong mana-mana pihak yang memasukkan Barisan Nasional adalah bersama-sama dengan mereka adalah tidak benar. Maka pada hari ini kami ahli-ahli Parlimen Barisan telah akan menghantar akuan bersumpah kepada surat yang telah dikemukakan oleh Speaker Dewan Rakyat mengikut tempoh yang telah ditentukan pada jam 2 petang ini. Maka kita harap Speaker Dewan Rakyat dapat melanjutkan sedikit jangka waktu itu kepada waktu yang agak lebih fleksibel untuk kami mengemukakan SD setelah keputusan dan berdasarkan rundingan yang akan kami lakukan dengan mana-mana pihak yang berkenaan. Terima kasih. Okay. Thank you. Okey, kita biarkan sebentar visual itu di kotak kecil. Kalau boleh kita ingin mengambil momen-momen tersebut supaya kita nampak apakah perkembangan di sana. Baik, kalau kita melihat antara butir bicara, kami mohon maaf sedikit gangguan teknikal di sana. Mungkin keadaan dalam di Dewan Hotel Sri Pacific tersebut mengganggu sedikit line internet kita. Antara yang disebut oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi iaitu di mana beliau mengatakan bahawa segala standing order yang dikeluarkan oleh parti adalah wajib diikuti oleh semua ahli parlimen yang bertanding atas tiket Barisan Nasional. Beliau juga mengatakan bahawa mana-mana individu selaku ahli parlimen
Barisan Nasional yang menandatangani apa-apa dokumen ataupun ST, akuan bersumpah untuk menamakan sesiapa sahaja sebagai calon Perdana Menteri adalah melanggar ketetapan parti serta akuan bersumpah yang telah ditandatangani setiap calon Barisan Nasional sebelum ini dan perkara tersebut akan tidak sah. Dan juga beliau mengatakan bahawa Barisan Nasional juga telah mengambil ketetapan bahawa Ahli Parlimen Barisan Nasional akan mengikut ketetapan Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang akan membuat keputusan, dan juga BN setakat ini tidak menyertai mana-mana gabungan disebabkan oleh belum ada apa-apa rundingan. Jadi apa-apa kenyataan dari mana-mana parti yang mengatakan Barisan Nasional akan membentuk kerajaan bersama mereka adalah tidak benar. Itu kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan segala keputusan hanya akan dibuat setelah jawatan kuasa perundingan bertemu dengan mana-mana pihak yang mahu membentuk kerajaan bersama dengan Barisan Nasional. Dan setelah itu, Dewan Tertinggi BN akan memutuskan secara rasmi setelah mendengar semua maklum balas rundingan tersebut. Dan juga setakat ini, kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, tidak ada rundingan yang berlaku setakat ini. Jadi, beliau mengatakan bahawa pada masa yang sama, kenyataan yang dikeluarkan oleh Speaker Dewan Rakyat untuk meminta sokongan diserahkan sebelum jam 2 petang, dia diminta oleh Barisan Nasional untuk dianjurkan sedikit masa itu kerana mereka masih lagi sedang berunding supaya mereka dapat menghantar akuan bersumpah tersebut untuk menentukan siapakah yang mendapat sokongan Barisan Nasional pada hari ini. Itu antara apa yang diharapkan. Waktu fleksibel lah. Maknanya bukan 2 petang. Mungkin diminta sehingga petang nanti ke, esok ke, itulah yang diharapkan oleh Barisan Nasional. Walaupun kehendak rakyat mungkin satu berbeza. Betul. Sebab kita harapkan kerajaan itu buang secepat mungkin, tapi tinggal 2 jam setengah sahaja lagi. Jadi hari Sabtu rakyat tak cukup tidur, satu. Semalam pun rakyat mengatakan hari ada cuti ke tidak. Jadi hari ini penting untuk kita mengetahui apakah perkembangannya, kerana setakat ini kalau berdasarkan sidang media tersebut nampak sokongan itu belum beralih ke mana-mana pihak. Jika kita membuat perkiraan, sekiranya tanpa sokongan 30 ahli parlimen ini, masih tidak ada parti yang mencukupi untuk mendapatkan majoriti mudah membentuk kerajaan. Itu logiknya, perkiraan setakat ini. Meskipun GRS sudah menyatakan sokongan kepada GPS dan juga Perikatan Nasional, tapi masih ada kekurangan kerusi untuk membentuk majoriti. Kalau kita mengikut perkara tersebut, belum mencukupi. Baik, itu yang kita ingin bincangkan dari masa ke masa, dan juga rakan tugas akan bersedia di lokasi untuk membawakan perkembangan terkini. Namun pada jam ini, kita nak bersama dengan tetamu kita. Saya nak terus saja kalau boleh, adakah sudah bersedia pada ketika ini di talian Dr. Fidausi? Baik, Dr. Fidausi bersedia pada ketika ini. Dr. Fidausi, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Ya, selamat pagi Najib. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Doktor sihat? Sihat. Okey, kepanasan suhu politik tidak mengganggu kesihatan doktor ya. Doktor, saya nak terus saja kepada perkembangan ini adalah berkaitan dengan GRS yang mengeluarkan kenyataan sebentar tadi yang mengatakan bahawa menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada masa yang sama kita melihat pertembungannya adalah di Hotel Sri Pacific, di mana Barisan Nasional mengatakan tidak memuktamadkan mana-mana rundingan dengan mana-mana parti. Ini menyebabkan kita menyaksikan tidak ada lagi parti yang mencukupi, kalau ikutkan logik kenyataan tersebut, yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Bagaimana untuk kita melihat semua perkara ini, kerana GRS sudah jelas, GPS di Sarawak juga sudah jelas menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa yang boleh kita baca dengan kesemua kenyataan ini? Saya rasa daripada apa yang statement yang dikeluarkan oleh GPS dan juga GRS itu, saya rasa sebab mereka ni sudah pernah bekerjasama sebelum ini. PN dan juga BN itu kerajaan sebelum ni, setting sebelum ni, dia agak similar lah. Kan? Jadi itu yang dikeluarkan statement tersebut untuk menubuhkan kerajaan dan memberi keyakinan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh menjadi Perdana Menteri. Tapi mungkin beranggapan bahawa Barisan Nasional itu pula akan bersama-sama dengan PN, BN, GPS dan juga GRS. Jadi tapi kita nampak juga semalam BN telah membuat kenyataan bahawa tidak ada apa-apa rundingan. Ini yang menarik sebenarnya ni, kan? Bagaimana untuk menubuhkan kerajaan, terutamanya apabila kita mengalami satu dipanggil fenomena parlimen tergantung, hang parlimen. Jadi sebelum itu sebelum saya olah sedikit tentang hang parlimen ni, tapi paling penting sekarang ni bagaimana kita ingin tubuhkan kerajaan itu dengan suasana politik yang sekarang ni yang makin hangat, dan juga boleh saya katakan satu proses maturing proses lah. Kita ni ke arah yang lebih matang. Sebab kalau kita lihat secara umum, apabila persaingan itu lebih sengit,
Ini yang akan berlaku, iaitu hang parlimen. Sama juga seperti dalam ekonomi, satu ekonomi pie itu tidak boleh dikawal oleh satu mana-mana organisasi. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini bagaimana untuk menubuhkan kerajaan dengan backdrop politik kita sekarang ini, saya rasa selepas tubuhnya kerajaan ini, satu benda yang kita kena fokus adalah bagaimana dalam perlembagaan kita itu kita kena jelaskan bagaimana pembentukan kerajaan. Sebab sebelum ini memang tertulis bagaimana yang di-Pertuan Agong akan melihat parti-parti politik yang mendapat majoriti, tapi pada masa yang sama the manner, cara secara teknikal itu tidak ada, bukan tidak ada, it's silent. Jadi pada masa, saya rasa inilah masa yang sesuai bagi ahli-ahli politik ini untuk menggubal undang-undang baru bagaimana untuk pembentukan kerajaan. Ya, Dr. Fidausi, kalau boleh saya tanyakan soal lanjut berkenaan dengan pembentukan kerajaan, sekiranya benar apa yang berlaku seperti yang dijangka, penubuhan kerajaan tanpa ada pakatan daripada atau parti politik gabungan daripada Borneo, adakah itu satu yang sihat? Sekiranya secara hipotetikal PH bersama dengan BN, maka GRS dan GPS mungkin tidak bersama dengan kerajaan persekutuan, adakah itu satu perkembangan yang baik khususnya untuk mereka berada di Borneo? Mengikut sejarah ataupun trend politik di sebelah Borneo ini memang tidak ada pernah kecuali Sabah dahulu, ya, di mana kita pernah menjadi kerajaan pembangkang pada masa itu, dan juga pada masa yang sama 2 tahun yang lalu kalau kita masih ingat di bawah pemerintahan warisan kita pun boleh dikatakan sebagai masa itu opposition state, ya. Jadi memang melihat pada fungsi sentralisasi kerajaan persekutuan itu, ini bermaksud kalau tidak bersama-sama dengan kerajaan pusat, sesungguhnya ia akan memberi sedikit impak kepada pembangunan negeri-negeri, terutamanya negeri Sabah dan juga Sarawak ini. Sarawak contohnya memang kalau ikut sejarah mereka very practical. Sentiasa memastikan hubungan dengan kerajaan persekutuan itu memang jelas. I support you, you support me. Tapi Sabah ini pernah berlaku pada 80-an di mana kita menjadi kerajaan pembangkang, negeri pembangkang pada masa itu. Kita nampak banyak terbantut, ya, pembangunan itu disebabkan ialah pada masa itu di bawah pemerintahan Dr. Mahathir, ya. Jadi kita lihat memang banyak proses-proses pembangunan, bajet memang ada tetapi lambat. Right? Jadi kebiasaannya kerajaan di Sabah dan juga Sarawak ini sentiasa akan cuba mencari peluang dan ruang untuk political adjustment untuk sehaluan dengan kerajaan persekutuan. Tapi selepas PPRU ke-14, GPS membuat keputusan untuk tidak bersama dengan kerajaan persekutuan ketika itu di bawah pimpinan Dr. Mahathir. Jadi adakah kali ini ada perubahan sikap yang mungkin boleh dijangkakan? Kalau kita tengok sekarang ni sebenarnya masih lagi uncertain, ya. Sebab tadi bila saya dengar, saya ingin tengok Datuk Seri Zahid tu adakah dia cakap akan bersama dengan PH, tapi pun tidak ada juga. Jadi sekarang ni masih lagi loose. Alright. Tapi pada masa yang sama juga kita kena terima kasih dengan Akta Lompat Parti itu sekarang sudah enforce. Jadi tidak sewenang-wenangnya seorang individu itu boleh lompat. Namun ialah parti itu sentiasa boleh berubah. Sebab berubah ataupun mengikuti satu coalition, sebab itu bukan melanggar mana-mana Akta Lompat Parti. Tapi satu kelemahan Akta Lompat Parti yang kita lihat itu adalah sekiranya seorang individu itu dipecat, itu tidak dikira sebagai lompat. Ya. So, contohnya kalau dia memberi satu sokongan tidak mengikut kehendak parti kepada seorang Perdana Menteri yang bukan daripada parti tersebut, sudah tentu dia akan mendapat disciplinary action. Mungkin akan dibuang daripada parti, namun dia bukan lompat dan dia tetap menjadi ahli parlimen. Baik, Dr. Fidausi, tunggu di talian. Kita juga membawakan seorang lagi tetamu kita, Tricia Yeo, Ketua Pegawai Eksekutif AGS yang bersedia di talian pada ketika ini. Tricia, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini.
Hai, selamat pagi. Okey, selamat pagi Tricia. Kalau kita melihat apa yang kita bincangkan sebentar tadi, sekarang ini berlaku rundingan. Sudah pasti tawar-menawar itu akan wujud. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh IDEA sebelum ini mengatakan bahawa tawar-menawar ini harus dah memberikan tumpuan kepada perundangan dan aspek dasar. Dan kalau kita melihat sebelum ini, rundingan untuk kerajaan campuran sebelum PRU melibatkan banyak tawaran jawatan sebagai contoh, tawaran-tawaran lain dan sebagainya. Kita tidak mahu perkara ini berlaku. Bagaimana untuk kita membaca keseluruhan ini dalam rundingan pada kali ini? Adakah jangkaan itu akan berlaku sama seperti sebelum ini ataupun boleh kita rundingkan tanpa melibatkan tawaran-tawaran jawatan seperti ini? Terima kasih atas jemputan. So sebenarnya apa yang kami ingin menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin kita adalah memang proses rundingan ini di Malaysia biasanya diikuti oleh rundingan berdasarkan jawatan seperti mana kenyataan media kami yang keluarkan. Dan sememangnya pendapat saya ialah apabila pemimpin sekarang ini di antara PH dan BN ataupun mana-mana parti lain duduk bersama untuk membuat perundingan, perundingan itu memang adalah berdasarkan jawatan, ya. So jawatan Perdana Menteri, jawatan timbalan Perdana Menteri, ahli-ahli kabinet dan sebagainya, dan termasuk juga GLC, ya, jadi syarikat yang berkaitan dengan kerajaan. Tetapi kenyataan yang kami keluarkan itu ingin menekankan dan mengulas bahawa sebenarnya proses itu, ya, jawatan itu adalah penting, tetapi yang lebih penting ialah dasar. Sebab dasar dan polisi kerajaan Malaysia yang paling penting sekarang, dan apabila kami lihat bahawa tahun depan mungkin ada keadaan ekonomi yang semakin merosot dan sebagainya, banyak-banyak jenis akta dan dasar yang penting agar kerajaan melaksanakannya supaya memang kita boleh dapatkan institusi-institusi yang lebih kuat, yang lebih stabil, yang lebih independen, yang memang ada kekuatan dan kebolehan untuk manage, ya, situasi ekonomi negara yang mungkin akan semakin merosot pada tahun depan. So itu adalah apa yang kami ingin menyatakan, seperti mana apabila ada MOU pada ketika Perdana Menteri Ismail Sabri membuat rundingan dengan pihak oposisi dan pihak pembangkang pada masa itu, mereka juga berdasarkan rundingan itu ke atas dasar-dasar. Jadi akta anti lopat parti juga adalah berdasarkan atau itu adalah dikeluarkan di bawah MOU tersebut. Jadi saya harap juga akta-akta akan diperbincangkan sebab sekiranya tiada akta ataupun dasar yang diubah suai selepas ini, memang situasi politik mungkin sama sesekali dan mungkin tiada perubahan dan ketidakstabilan politik mungkin akan berlangsung lagi. Baik, Tricia juga tunggu di talian kerana saya ingin membawakan sedikit saja perkembangan yang kita dapatkan. Kalau boleh kita tunjukkan apa yang berada di iPad pada ketika ini. Ini adalah Facebook Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein yang baru sahaja lebih kurang 12 minit yang lepas memuat naik satu kenyataan di Facebook. Kalau boleh kita tunjukkan pada ketika ini, di mana beliau mengatakan bahawa seperti yang saya tegaskan kemarin dan sebelum ini lagi, tetap menolak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya rela dipecat oleh parti namun tidak akan sesekali mengubah pendirian teguh ini. No Anwar, no DAP. Pihak yang merasakan boleh mengambil tindakan memecat saya kerana berpegang kepada pendirian ini, silakan. Okey, itu kata Datuk Seri Syamuddin. Drama itu semakin panas, hangat. Semakin hangat dalam Barisan Nasional. Kita juga ada tetamu di dalam ini. Ada bersama kita di studio pada ketika ini Profesor Dr. Jomo Kwame Sendaram, iaitu pengasas pakar ekonomi bersedia ketika ini. Prof, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Pertimbangan politik ini adalah untuk membentuk satu kerajaan supaya kuasa itu ada. Dan kepentingan kerajaan ini segera diwujudkan kerana keadaan ekonomi kita pada ketika ini, walaupun angkanya sedap, kita dengar tinggi dan sebagainya, semakin mencabar disebabkan oleh faktor luaran. Bagaimana Prof melihat segala kecelaruan ini harus diselesaikan segera, harus dimuktamadkan supaya ada kerajaan kukuh, boleh kita selesaikan masalah ekonomi ini segera? Terima kasih Najib. Soalnya sekarang bukan sama ada nak selesaikan segera, tapi apa
hasilnya, apa kesannya. Dan dalam soal ini saya rasa saya setuju dengan apa yang disyorkan oleh Dr. Trisha yang menekankan pentingnya soal dasar. Walaupun ada perbezaan fikiran tentang apakah dasar yang sesuai, tetapi kita harus fikirkan bahawa selama ini ekonomi kita selama lebih kurang suku abad ya, sejak tahun 97 kita dapati bahawa ekonomi kita boleh dikatakan agak lembab lah. Sebab semenjak itu kita dapati bahawa dasar perindustrian itu tidak terus berkembang. Kita mengharapkan perkhidmatan, tetapi perkhidmatan yang dikembangkan itu bukan perkhidmatan yang mendatangkan hasil sangatlah. Kalau katakan lebih banyak orang yang sampaikan makanan misalnya dalam pada zaman pandemik dan selepasnya, itu semua bukan sesuatu perkhidmatan yang kita boleh banggakan. Ada sudah tentu ada sedikit misalnya perkhidmatan digital dan sebagainya yang agak baik, tetapi boleh dikatakan bahawa ekonomi kita semenjak tahun 97 tidak terus berkembang dengan baik. Jadi ada satu masalah besar dan saya rasa kita tidak boleh lari daripada pentingnya soal bagaimana kita menggerakkan semula proses perindustrian yang amat penting di dunia, dan kita dapati negeri-negeri yang membangun terutama sekali di pantai di Asia Timur ini banyak bergantung kepada soal perindustrian. Ya. Selain itu kita dapati bahawa dalam lebih kurang satu dasawasa yang lalu semenjak lebih pada satu dasawasa semenjak lebih kurang 2008 kita banyak dapat teruskan pertumbuhan ekonomi dengan dua faktor yang amat berbahaya, ya, yang menimbulkan masalah. Yang pertama kita dapati banyak meminjam, ya, pinjam, dan sebaliknya kita dapati bahawa keengganan kerajaan untuk jadi popular untuk mengenakan cukai, termasuk cukai terhadap orang kaya. Ya. Ya, kita dapati misalnya cukai durian gugur yang sepatutnya dikenakan bila ada misalnya kenaikan harga minyak kelapa sawit dan sarung tangan banyak diekspor zaman pada waktu pandemik, tidak ada sebarang cukai yang nak dikenakan. Jadi bagi saya, apa yang kita dapat lihat dalam sebelum itu semenjak tahun 2008 dan termasuk juga dalam 3 tahun setengah kebelakangan ini, kita dapati bahawa ini bukan cara yang kita patut teruskan. Ya, kita dapat lihat misalnya di UK, ya, kerajaan Liz Truss itu jatuh kerana dia nak belanja lebih, nak bagi lebih banyak handout, tetapi tak mau kenakan cukai. Ya, macam mana ini? Ini orang kata Trumponomics, ya. Dan pendekatan seumpama itu kita tidak boleh teruskan, dan kita dapati bahawa apa yang dikatakan had hutang itu terus dinaikkan. Ya, sudah 3 kali kalau tak silap saya dinaikkan. Jadi kita tak patutlah teruskan begitu. Selain itu, kita juga dapat lihat bahawa pada peringkat isi rumah, di keluarga-keluarga masing-masing, kita dapati ramai sekali orang yang keluarga yang berhutang di keliling pinggang, dan ini menjadi satu masalah yang cukup besar. Ya. Jadi tidak boleh dinafikan ada banyak barang yang boleh dibeli sekarang dengan berhutang. Tapi apakah itu sepatutnya yang patut digalakkan? Dan kita dapati bahawa lebih kurang 25% daripada keluarga Malaysia yang dapat simpan duit sikit. Ya, 75% tak dapat berjimat untuk ada tabungan sikit dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang cukup berbahaya. Kita juga dapat lihat misalnya duit KWSP banyak dikeluarkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi apa akan jadi pada ketika mereka ini menjadi lebih tua dan sebagainya. Jadi kita harus ingat bahawa ini menjadi satu masalah. Prof, kalau saya minta director untuk keluarkan visual di okey, ini bukan visual langsung, adakah kita ada visual langsung di Hotel Sri Pacific pada ketika ini?
Okey. Kalau kita ada visual secara langsung di Hotel Pacific seperti yang saya saksikan pada ketika ini di monitor, boleh kita siarkan di kotak kecil tersebut. Okey. Okey, baik. Ini adalah langkah baik. Kalau kita melihat kepada keadaan semasa di Sabah juga, apa yang Dr. Prof sebutkan tadi, ini secara keseluruhannya. Sudah pasti kalau di Sabah itu rasa merana itu sudah lama. Saya dah bawakan Dr. Fidausi pada ketika ini. Dr. Fidausi, apa rasanya untuk orang Sabah pada ketika ini kepentingannya bersama dengan Kerajaan Persekutuan, tidak kira siapa pun, seandainya kita memberikan andaian itu adalah Pakatan Harapan bersama dengan beberapa barisan nasional contohnya. Bagaimana ini akan dibaca oleh penduduk negeri Sabah dalam konteks pembangunan ekonomi negeri? Dengan Dr. Tricia tadi itu mengatakan bahawa kena ada satu dasar ataupun policy deal. Right? Sebab kalau di Sabah ini, kalau kita lihat ya, 25 parlimen. Kalau kita ambil semua kadar kemiskinan yang telah kita ada itu 8.4, hanya ada 2 parlimen sahaja yang kurang daripada 8.4, iaitu di Penampang dan juga Kota Kinabalu. Semua parlimen itu mempunyai kadar kemiskinan double digit. Yang tertinggi adalah Kota Marudu dekat 46%. Jadi seperti mana Prof Jomo tadi katakan itu memang betul. Kalau kita lihat kalau di Semenanjung pun telah mendapat dampak ekonomi itu, hutang yang makin tinggi, apatah lagi di Sabah ini. Kalau di Sabah ini sudah tentu bukan saja kadar pengangguran, kadar kemiskinan, kadar pengangguran pun tinggi, kadar pengangguran belia pun lagi tinggi, itu 17.4%, tinggi daripada kadar nasional. Dan juga kita lihat gaji yang ada ni yang sekarang ini kalau dibandingkan dengan 2019 berada dalam keadaan defisit. Dan kebanyakan orang-orang Sabah ni kalau kita lihat data-data yang ada di DOSEM itu, kebanyakan mereka tidak mempunyai saving kurang daripada 500. Jadi ini adalah satu situasi di mana kita memerlukan satu policy deal. Sebab kerajaan persekutuan, kalau kita lihat trend untuk pada masa yang 10 tahunnya, kerajaan persekutuan hanya berbelanja 4% kepada negeri-negeri di Malaysia ini. Sebab 4% itu maksudnya sikitlah. Kalau kita nampak sebelum ini, yang dijanjikan sebelum inilah bajet yang telah ditangguhkan itu, tidak tahu akan diguna pakaikan lagi ke tidak, itu akan memberi kepada kerajaan negeri 6.4 bilion. Itu memang besar. Alright? Tapi sekarang ini, apa yang saya ingin utarakan di sini, apabila kita cakap policy deal, mungkin kerajaan sekiranya untuk untuk membentuk kerajaan ini, kita kena tulis secara spesifik, perinci apa yang Sabah hendak. Apakah negeri-negeri lain yang hendak. Contohnya Sarawak apa dia perlu dan juga Sabah dia apa yang dia perlu secara perinci. Dan termasuk isu-isu yang berkaitan dengan MS63 yang utamanya adalah desentralisasi. Dr. Fidausi. Sekejap Dr. Fidausi, saya nak minta director saya kalau boleh letakkan visual ini di kotak besar supaya kita nampak keadaan sekeliling di Sri Pacific. Pada ketika ini sikit saja Dr. Fidausi, ini adalah di mana pemimpin-pemimpin UMNO mula meninggalkan Hotel Sri Pacific susulan dengan sidang media dan juga pertemuan bersama dengan pemimpin Pakatan Harapan sebentar tadi, dan juga sebentar tadi yang kita dapat lihat yang sudah pun mula meninggalkan Hotel Sri Pacific. Kita bawakan visualnya, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah pun meninggalkan Hotel Sri Pacific sebentar tadi. Saya kira sekarang ini juga ada yang sedang keluar dari pintu tersebut. Ramai pengamal media pada ketika ini berkumpul untuk menyaksikan proses ini ya, Irfan, dan juga ini adalah prosesnya untuk kita melihat siapakah yang akan ada. Seperti kenyataan kita sebutkan tadi, kalau menurut kenyataan Datuk Seri Syamuddin bermakna kelibatnya tidak kelihatan, itu juga dilaporkan oleh wartawan di lokasi. Datuk Seri Syamuddin tidak berada di lokasi. Dan juga saya tidak pasti sama ada siapa lagi yang tidak ada di lokasi. Berdasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahmidi, ada 26, 2 orang demam, so ada 2 orang lagi yang tidak diketahui di manakah posisi dan juga pendirian mereka. Tapi satu sudah menyatakan pendirian, iaitu Datuk Seri Syamuddin. Dan yang lain belum lagi menyatakan pendirian bagaimana. Okey, kita biarkan visual ini sebegini. Dr. Fidausi, bawa kembali kami ke negeri Sabah tadi, kerana banyak isu di Sabah ini, isu lama. Tadi Prof Jomo juga sebutkan sejak 1997 itu banyak perkara yang sudah tidak okey dengan ekonomi kita sebagai contoh. Ini menuntut perubahan dan juga political will, kemahuan politik yang
cukup tinggi untuk membetulkan perkara ini kerana ini perubahan struktur. Bantu kami untuk faham lebih lanjut. Ya, perubahan struktur sudah tentu itulah yang menjadi kekangan kepada pembangunan di Sabah ini sebenarnya. Sebab Sabah ini kita menyumbang begitu banyak, kelapa sawit 45.5%, minyak 42% dan banyak lagi sumber-sumber yang kita mensumbang kepada Malaysia. Namun struktur itu masih lagi bergantung dengan extractive activities yang tidak memerlukan kemahiran yang tinggi, ya. Dari situlah kita nampak banyak graduan, banyak orang-orang muda di Sabah ini semua banyak mencari kerja di Semenanjung. Namun di Semenanjung pun competition pun amat sengit juga, persaingan antara mereka. Jadi itu yang banyak sebenarnya isu struktur ini, dia memerlukan satu komitmen daripada kerajaan persekutuan sebab banyak bajet, banyak fungsi-fungsi itu terletak di kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan negeri ini walaupun mereka mempunyai policy space untuk menggubal dasar mereka, namun selalunya mempunyai kekangan apabila mendapat approval, mendapat bajet dan proses ini akan melambatkan industrialisasi itu. Dan struktur di negeri Sabah ini selama 20 tahun kita nampak begitu sahaja. Dia hanya bergantung dengan perkhidmatan, bergantung dengan menyumbang sumber, tapi perkembangan sektor industri itu kita tidak nampak kelihatannya, kita tidak nampak mengembang, ya. Jadi ini yang memerlukan komitmen pertama kerajaan negeri. Tapi kerajaan negeri hanya boleh buat sampai ke satu tahap saja dan sudah tentu kerajaan persekutuan kena bantu kerajaan negeri untuk mengembangkan ekonomi di Sabah ini. Baik. Dan untuk membantu ini antaranya adalah desentralisasi. Dan disebut tentang political will dan juga perubahan struktur, Tricia, kalau boleh saya tanyakan berkenaan dengan akta-akta yang disebut sebab tadi, dalam kenyataan dikeluarkan oleh idea sekurang-kurangnya ada 5 akta diberikan tumpuan: Akta Perdagangan Politik, Akta Peruntukan Pembangunan Kawasan, Akta Perkhidmatan Parlimen, Akta Tanggungjawab Fiskal dan juga Akta Perolehan Kerajaan. Mungkin kita boleh tumpukan kepada Akta Tanggungjawab Fiskal. Apa yang dimaksudkan, apakah harapan ideas apabila akta tersebut cuba digubal dan diluluskan, apakah intipati yang seharusnya diberikan tumpuan oleh kerajaan selepas ini? Okey, terima kasih saudara sebab dah senaraikan 5 akta yang kami keluarkan dalam kenyataan tersebut. Memang saya rasa setiap akta itu adalah penting, tetapi soalan ini adalah tentang Akta Tanggungjawab Fiskal. Sebenarnya sebelum pembubaran Parlimen sudah ada rancangan daripada pihak kerajaan Ismail Sabri untuk membawa akta ataupun rang undang-undang tanggungjawab fiskal dalam Parlimen pada bulan November kalau tak silap saya. Dan jadi apa yang kami fahamkan daripada kerajaan ialah memang sudah ada satu draft rang undang-undang. So itu adalah perkembangan yang baik dan saya rasa di bawah Kementerian Keuangan memang ada rancangan tersebut juga sebab kerajaan telah bekerjasama dengan pihak World Bank dan sebagainya untuk memastikan bahawa kerajaan mesti membuat keputusan yang wajar dan bertanggungjawab ke atas apa-apa keputusan yang dilakukan yang melibatkan isu-isu fiskal. Sebab sekarang ini apa yang kami tahu, kita semua tahu adalah dalam sejak kebelakangan 3 tahun ini sejak pandemik berlaku, banyak perbelanjaan telah diguna oleh kerajaan persekutuan untuk tujuan tertentu seperti bantuan, lagi ada bantuan banjir dan sebagainya. Jadi untuk pada masa depan apabila negara kita mungkin akan dilandai juga situasi ekonomi yang tidak stabil, apatah lagi kerajaan mesti membuat supaya rakyat-rakyat akan dijaga ya dari segi pemberian duit dan sebagainya. Jadi keputusan yang wajar mesti dibuat seperti mana tadi Prof Jomo menyatakan bahawa sesiapa kerajaan yang datang selepas ini mesti membuat keputusan yang susah. Sangat sukar ya untuk membuat keputusan. Betul. Untuk mengembalikan GST ataupun tarif ya, GST Goods and Services Tax yang di bawah pentadbiran Pakatan Harapan pada masa itu mereka reverse ya
kepada SST. So itu adalah satu perkara yang penting. Tetapi saya nak menyentuh juga perkara Dr. Firdausi membangkitkan tadi tentang isu apa yang setiap negeri perlu dan apakah kehendak setiap negeri. Jadi betul Sabah dan Sarawak memang akan sentiasa membangkitkan isu MA63 tetapi negeri-negeri di selain daripada Sabah dan Sarawak, negeri Semenanjung Malaysia juga mesti menyatakan apakah kehendak mereka dari segi desentralisasi. Negara kita Malaysia adalah sebuah negara yang memang semua keputusan akan dibuat di Putrajaya, dan kalau kita memikirkan tentang perkara-perkara seperti pendidikan ataupun kesihatan dan sebagainya ataupun pengangkutan awam, ya. So kenapa setiap keputusan yang terperinci seperti pengangkutan awam dan sebagainya, sepatutkah kerajaan pusat membuat keputusan bagi pihak setiap negeri? Mungkin kita mesti belajar sedikit daripada negara-negara lain yang ditubuhkan sebagai federation juga, seperti Australia, India dan sebagainya, Canada dan sebagainya. Perkara yang boleh dilaksanakan oleh peringkat negeri dan ke bawah, decentralized. Mungkin boleh diberi kepada mereka. Betul, decentralized. Ya, pemusatan itu paling penting. Prof. Jomo, saya serahkan seorang terlebih dahulu, tapi jawab selepas ini. Disentuh oleh banyak Dr. Tricia tadi, cukai kita tak berani nak buat. Yalah, nak election ni banyak langkah populis kena ambil. Kalau umum cukai baru tak popular lah. Tapi nak betulkan ekonomi, banyak rasa tidak popular kena ambil. Lepas ni kita akan jawab isu itu. Tapi sebelum itu ke Sri Pacific terlebih dahulu. Ini pada ketika ini saya nak persembahkan tugas Nikki Sen Nyamba akan mendengar saya pada ketika ini. Bantu kami untuk faham pergerakan di situ. Kerana saya lihat ramai pasukan media, ada kalanya sukar untuk kita melihat siapa yang keluar dan masuk ataupun keluar daripada dewan tersebut. Nikki, siapa yang sudah keluar, siapa lagi masih berada di dalam di Hotel Sri Pacific, Nikki? Dengar. Okey. Kita cuba mendapatkan Nikki pada ketika ini. Okey. Nikki, adakah Nikki mendengar saya pada ketika ini, Nikki Sen? Hotel ya, Najib, seperti ada ya saya okey, hello, testing, ada tak kenapa ni tak ada? Ajak. Hello, testing. Seperti yang dapat saksikan, beginilah keadaan ataupun suasananya di depan pintu Hotel Sri Pacific Hotel di ibu kota. Okey, Najib, ya, kalau anda dapat beginilah suasananya di depan pintu Hotel Sri Pacific di ibu kota ini, yang mana anda dapat saksikan himpunan para media tengah menanti sekiranya ada barisan pemimpin yang keluar. Jika kita dapat katakan tadi, itu salah seorang pemimpin yang keluar daripada pintu itu. Okey, tadi kalau saya dapat simpulkan berkenaan dengan sidang media yang berlangsung yang dibuat oleh Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi sebentar tadi, beliau mengesahkan tiada sebarang rundingan melibatkan ahli-ahli BN yang menandatangani akuan bersumpah bagi bertanding dalam Parlimen bagi PRU ke-15 ini, maka sebarang keputusan yang mengatakan BN itu bersetuju untuk menyertai gabungan lain bagi bentuk kerajaan adalah tidak sah kerana tiada rundingan dilakukan. Kata beliau, susulan daripada itu BN akan mengemukakan akuan bersumpah SD kepada
Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun untuk dipertimbangkan masa dan meminta masa lebih lanjut lagi sebelum sebarang keputusan dibuat pada petang ini, iaitu tumpuan kita pada 2 petang ini di Istana Negara. Dan beliau tadi dalam sidang media turut berkata, turut menampilkan 26 ahli-ahli Parlimen BN yang hadir daripada 30 ahli ataupun mewakili 30 ahli Parlimen yang memenangi kerusi BN di 30 kawasan bagi PRU ke-15 kali ini. 2 ahlinya tidak hadir, iaitu Datuk Jalal dari Parlimen Jerloh dan juga Datuk Adnan ahli Parlimen Kuala Pilah atas sebab demam. Namun katanya pihak BN telah membuat keputusan dan arahan parti yang diputuskan akan diserahkan melalui akuan bersumpah kepada yang di-Pertua Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun, dan katanya ketetapan dan arahan parti yang diputuskan Dewan Tertinggi BN adalah merupakan arahan tetap yang wajib diikuti oleh setiap ahli kerana mereka yang bertanding dalam PRU ke-15 kali ini bertanding atas tiket BN. Dan selaku ahli parlimen yang menandatangan sebarang dokumen, terutamanya akuan bersumpah untuk menamakan siapa sahaja sebagai calon Perdana Menteri adalah tidak sah kerana ia melanggar ketetapan parti serta akuan bersumpah yang telah ditandatangani oleh setiap calon-calon BN. Itu apa yang dikatakan oleh beliau dalam sidang media tadi. Kalau saya ungkap semula apa yang dikatakan oleh beliau sebentar tadi, yang mana desas-desus sejak pagi ini, yang mana BN dan juga Pakatan Harapan melakukan pertemuan di Sri Pacific. Sekarang ini masih belum dapat dipastikan sama ada mereka akan meneruskan agenda yang seterusnya, yang mana kita lihat juga iaitu Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada tiba di sini. Namun tadi perjumpaan yang dibuat berasingan bersama ahli-ahli BN telah pun membuat ketetapan ini bahawa tiada rundingan dilakukan, dan juga penyertaan BN dalam parti-parti lain seperti yang berlaku semalam, seperti dikatakan semalam itu bersama dengan Perikatan Nasional adalah tidak benar. Tapi di sini hari ini kita melihat ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar pagi tadi. Adakah ini menandakan bahawa mesyuarat BN tadi akan diteruskan dengan perjumpaan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jadi itu info yang saya dapat kongsikan pada jam ini berkenaan dengan perjumpaan di Sri Pacific. Jadi kalau boleh kita simpulkan sini, mungkin berlakunya perjumpaan pemimpin Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional di sini. Tapi sebelum itu telah pun berlangsungnya perjumpaan bersama dengan 26 ahli Barisan Nasional di bilik yang berasingan. Para media masih lagi menanti dengan setia di depan ini. Tadi yang baru tiba yang dapat kita kongsikan di sini iaitu Anthony Locke baru memasuki pintu itu tadi. Itu yang saya dapat kongsikan. Jadi berkemungkinan desas-desus itu benar bahawa BN dan juga PH mengadakan pertemuan di Hotel Sri Pacific ini. Itu yang info yang saya dapat kongsikan. Antara mereka yang hadir pada hari ini, kalau saya dapat kongsikan juga, iaitu Datuk Seri Wee Ka Siong, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selain daripada itu, ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Saluddin Ayub, MP Pengerang iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said, Mat Sabu serta Datuk Seri Ahmad Hassan. Itu kelihatan pada hari ini juga Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution juga tiba di sini, selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini perkembangan yang berlangsung di Hotel Sri Pacific. Pastinya pelbagai pihak sekarang menanti apa yang sebenarnya ada di sini pada jam ini, apa yang sebenarnya berlaku selepas pengesahan di Sri Pacific ini, yang mana Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menidakkan
Baik. Okey. Nikisan, Saya kalau difahamkan boleh. Najib ada soalan nak tanyakan dalam Baik. saya bertanya. Nikisan, saya nak tanya meneruskan, sebelum tu Nikisan, sebelum saya tanya soalan kepada Nikisan, sebentar saja lagi. Ini adalah kalau boleh kita bawakan mirror sebentar saja ini. Ini adalah apa yang Fahmi Fazil muat naik di Twitternya. Ini adalah gambar pertemuan. Kalau boleh kita bawa gambar pertemuan antara pemimpin Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan di Hotel Sri Pacific di bahagian dalam sebentar tadi. Ini antara gambar yang dimuat naik. Kalau boleh kita ambil iPad pada ketika ini. Baik, ini apa yang dimuat naik oleh saudara Fahmi Fazil sebentar tadi. Ada Parlimen Lembah Pantai dan juga ini adalah gambar kalau kita lihat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga ada Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga beberapa pemimpin lain yang berada di dalam bilik dan juga pertemuan. Ada beberapa gambar lain juga sedang pun tular ataupun muat naik di laman sosial pertemuan melibatkan pemimpin Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional di bahagian dalamnya. Dan soalan saya kepada Niki, saya juga difahamkan bahawa ahli Parlimen Julau dari PBM, Datuk Larry Seng juga hadir di Hotel Sri Pacific. Adakah kelihatan kelibatnya? Ya, Najib, di sini saya tak dapat nak pastikan sama ada Larry Seng iaitu ahli Parlimen Julau yang mewakili parti PBM ada di sini sepanjang saya berada di sini sejak pagi ini dan juga bersama rakan media lain. Kami tidak melihat kelibat beliau di sini, namun kami juga seperti yang dapat saksikan Najib di sini kami menanti sama ada siapa lagi yang ada hadir dalam pertemuan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional di sini pada pagi ini. Dan seperti yang Najib kongsikan tadi juga, iaitu apa yang dimuatai oleh Fahmi Fazil iaitu MP Lembah Pantai, gambar yang mana memang sah ada pertemuan antara PH dan juga kepimpinan Barisan Nasional yang berlaku di dalam itu. Jadi apa yang dibincangkan, apa yang menjadi intipati mereka di dalam itu kami masih lagi menanti. Tetapi yang dikatakan oleh Najib, ketibaan Larry Seng di sini so far setakat ini tiada saya melihat kelibat beliau di sini, Najib. Baik, terima kasih Niki. Kita biarkan Niki untuk memerhati lebih rapat, tapi pada masa sama visual ini kita biarkan sebegini supaya kita nampak siapa yang akan keluar nanti dari Dewan ataupun Hotel Sri Pacific. Kita kembali ke diskusi kita untuk memahami segala rencam ini. Irfan, kalau kita melihat drama rundingan ini penting kerana sepatutnya tarikhnya ataupun waktunya adalah 2 petang ini untuk dihantarkan ke Istana Negara. Nampak gayanya macam belum. Kalau berdasarkan kenyataan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, meminta masa itu dilanjutkan. Adakah ini akan mendapat kebenaran pihak Istana Negara? Itu juga kita akan nantikan. Sekiranya tidak, apa juga keadaannya. Itu juga kita akan perhatikan. Irfan. Apapun kita kembali kepada soalan Najib tadi yang ditujukan kepada Prof Jumor berkenaan dengan penstrukturan cukai dan sebagainya. Termasuk juga pasaran saham. Hari ini nampak gaya menjunam jatuh ke bawah, Prof. Susut sikitlah. Ya. Ya, soal pasaran saham ini banyak dipengaruhi oleh sentimen. Ya. Tapi lebih baik tanya Ali Nujum daripada saya. Hot money lah itu. Tapi kalau struktur itu macam mana, Prof? Tentang soal struktur, tentang soal had fiskal ini, saya kurang setuju dengan beberapa cadangan yang pernah dikemukakan tentang had fiskal. Tetapi kita mesti mempunyai satu sikap yang fleksibel, yang memikirkan soal lawan kitaran. Ya, kita bila ekonomi baik, dalam keadaan yang baik, kita patut mengenakan lebih banyak cukai dan sebagainya. Tapi bila keadaan ekonomi teruk, macam misalnya akibat pandemik, sepatutnya kerajaan belanja lebih untuk membantu rakyat dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa satu sikap di mana kita ikat tangan pemerintah, ini boleh menimbulkan masalah. Tapi namun demikian saya setuju sangat dengan sikap kita tidak patut mengizinkan perbelanjaan apa yang disebutkan tadi perbelanjaan populis itu berterusan. Dan ini malangnya telah berlaku selama ini semenjak
semenjak tahun 60-an lagi lah ya. Saya waktu walaupun budak kecil saya masih ingat tentang soal seumpama ini. Jadi kita harus ingat bahawa kita mempunyai satu peluang keemasan sekarang untuk meninggalkan politik lama di Malaysia. Ya, tetapi kita juga harus oleh kerana itu amat penting kita melibatkan semua pihak dalam perundingan yang tadi misalnya Hishamuddin kata dia tak nak menerima. Saya rasa patut kita mempunyai sikap terbuka untuk memikirkan apa yang baik untuk rakyat Malaysia, apa yang baik untuk masa depan Malaysia. Bukan mengambil satu sikap degil di mana soal-soal sebab apa yang berlaku ini kita dapati bahawa dalam beberapa tahun kebelakangan ini banyak yang berlaku ini adalah tomah-tomah politik ya yang sebenarnya tidak berasas, misalnya tentang ISET dan sebagainya. Tetapi ada memang tidak boleh dinafikan bahawa ramai orang meragu-ragu tentang perkara-perkara tertentu, dan itu oleh kerana itu amat penting kita mempunyai satu media yang terbuka, yang berasaskan kebenaran dan yang hak, dan ini adalah amat penting. Jadi kalau balik pada soal had fiskal itu amat penting sekali untuk memastikan bahawa dasar sesuatu pemerintah itu sering melawan kitaran, bukan ikut kitaran. Kalau kita ikut kitaran, ini akan meningkatkan lagi pasang surut ekonomi. Dan ini telah berlaku selama-lama ini. Dan oleh kerana itu, kalau kita lihat misalnya prestasi ekonomi Malaysia semenjak tahun 70-an, ya, misalnya, kita dapati banyak yang bila ekonomi melambung, dia melambung lebih pada sepatutnya. Bila dia jatuh lebih pada sepatutnya. Jadi ini sesuatu yang patut dielakkan. Rakyat Malaysia, nasib orang ramai, nasib ekonomi kita tidak boleh diserahkan saja kepada pasang surut ekonomi yang sebahagian besar kerana kita mempunyai ekonomi terbuka ditentukan oleh faktor-faktor antarabangsa. Prof, tahun 2018 Prof merupakan antara watak sentral yang memberikan nasihat kepada kerajaan berkaitan dengan perubahan ekonomi yang seharusnya dilakukan ketika itu. Dan sekiranya diberikan peluang sekali lagi untuk tahun ini, langkah-langkah segera yang perlu dilakukan berdepan dengan cabaran tahun hadapan, apakah yang perlu kerajaan lakukan? Secara ikhlas boleh saya katakan bahawa walaupun saya dalam dua majlis yang sepatutnya nasihat kerajaan, ada hanya satu cadangan saya yang pernah dilaksanakan. Iaitu dilaksanakan bukan oleh kerajaan waktu itu, iaitu untuk menyediakan peruntukan wang untuk lawan COVID. Saya cadangkan itu pada awal bulan Februari, dan akhirnya kerajaan Tun Mahathir itu dijatuhkan pada ujung Februari, dan akhirnya wang itu diperuntukkan bukan secara yang sepatutnya, tetapi wang itu diperuntukkan, dan itu amat penting. Tetapi langkah-langkah yang lain yang dicadangkan itu malangnya menjadi cogan kata kosong. Misalnya kita mesti mempunyai satu sikap seluruh kerajaan. Mana seluruh kerajaan terlibat? Ya, Kementerian Kesihatan saja tidak melibatkan, misalnya soal pengangkutan, kerana kita nak mengurangkan kemungkinan COVID itu menjangkit. Ya, sepatutnya ini dapat disediakan dengan menyediakan pengangkutan awam yang sesuai. Langkah-langkah yang sesuai. Ini dilakukan di Korea, di banyak negeri-negeri yang lain. Tetapi kita mengambil sikap pada mulanya kita tidak cukup berhati-hati. Misalnya majlis tabligh yang telah diadakan, ya. Dan akhirnya ini membawa COVID itu kepada lebih kurang 8 atau 10
negeri-negeri jiran terutama sekali, termasuk India dan Bangladesh. Ya. Tetapi ya, sepatutnya kalau kita mengambil sikap, kita sediakan payung sebelum hujan. Itu, ya. Prof. Kadang-kadang banyak rasa kita ini dah teruk ni baru kita rasa macam orang kena buat ini. Sedangkan banyak perkara yang antisipasi kita itu tahu ini akan menjadi lebih teruk dalam soal struktur ekonomi dan sebagainya, tapi lambat mengambil keputusan. Kemahuan politik itu tidak ada. Apatah lagi kalau kita membayangkan kerajaan campuran ataupun pada ketika ini mungkin banyak keputusan itu perlukan engagement banyak parti dan sebagainya. Bagaimana ini boleh dicantumkan, Prof? Saya rasa kita harus bezakan antara kemahuan politik, ya, iaitu apa yang dikendaki oleh orang ramai, bukan hanya semasa tetapi untuk masa depan, dan bezakan dia daripada kemahuan ahli politik. Okay. Ya. Kemahuan ahli politik untuk mendapat jawatan dan sebagainya, ini sebab itu saya setuju dengan Shore ideas tadi, iaitu bahawa kita patut tumpu kepada soal dasar. Dan jangan saja kita terima cogan kata kosong kerajaan seluruh rakyat. Itu sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya. Sejauh mana rakyat terlibat dengan usaha-usaha misalnya melawan COVID dan usaha-usaha lain. Sejauh mana kita dapati bahawa kementerian tertentu kerjasama dengan kementerian yang lain. Masing-masing seolah-olah diasingkan, ya, dan bersaing antara mereka. Sepatutnya dia kerjasama. Jadi oleh kerana itu soal kemahuan ahli politik itu saya rasa kita harus bezakan sekali dengan kemahuan politik orang ramai. Ya. Dan kemahuan politik orang ramai itu saya rasa telah dicerminkan dalam keputusan pilihan raya, tetapi kita harus mendalaminya. Ya, sebahagian daripada apa yang mendorong orang ramai untuk buang undi tertentu dan sebagainya ialah malah sebenarnya penipuan. Ya. Penipuan. Jadi kita harus, oleh kerana itu soal dapat maklumat yang sebenar itu menjadi soal yang amat penting, dan dalam soal ini saya rasa media massa memainkan peranan yang cukup penting untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang masalah-masalah yang kita hadapi dan tentang penyelesaiannya yang mungkin tidak datang daripada pihak yang kita harapkan, tetapi orang pihak lain yang mungkin misalnya sebagai contohlah, ya, saya telah mengikuti perbahasan tentang soal COVID dan bagaimana menangani soal COVID. Kita dapati bahawa beberapa orang seperti Profesor Adibar dan Datuk Dr. Musa, ya, dia memberi shore yang cukup relevan, tetapi tidak dipedulikan sangat, dan dalam banyak hal kita dapati bahawa ada pihak-pihak tertentu yang mungkin dapat memberi shore yang cukup relevan, yang cukup berguna. Jadi kita sepatutnya mempunyai satu sikap terbuka, dan keterbukaan itu harus terdapat dalam masyarakat dan juga dalam pemerintahan. Tapi Prof, terbuka untuk menerima kenaikan cukai. Itu mungkin salah satu penyelesaian, tetapi sukar untuk diterima oleh mereka yang terpaksa bayar cukai tersebut. Tak popular lah. Ya. Saya rasa kalau cukai harta misalnya dikenakan, berapa banyak harta yang ada pada saya tak tahulah, mungkin saya tak bukan harta, ya. Tetapi kalau kita tak boleh terus belanja, apa yang sedang berlaku selama ini ialah kita terus belanja dan beban bayar cukai itu dikenakan pada generasi akan datang, ya, pada orang muda, ya, dan ini menjadi satu masalah besar, ya. Misalnya sebagai contohlah projek ECRL, kononnya untuk bantu orang Pantai Timur, tetapi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Pantai Timur, misalnya orang Kelantan, masalah air, ya, air keruh, masalah air dari segi sanitasi dan sebagainya, masalah banjir setiap tahun, ya, yang makin teruk kerana di hulu sudah banyak dibangunkan. Jadi kita sepatutnya dan itu tidak mengambil belanja yang besar, mungkin di sekitar 1 bilion. Arwah Tok Guru Nik Aziz pernah minta duit berkali-kali tapi tak dapat. Sebaliknya kita dapati bahawa
ECRL telah dicadangkan, siapa yang akan untung daripada ECRL? Apakah itu satu prioriti orang ramai di Pantai Timur? Ya, jadi dan itu akan mengikut cadangan asal utang dia 81 bilion, tetapi bila dibayar balik lebih pada 110 bilion. Ya, walaupun kadar bunga dia rendah, tapi untuk masa yang agak panjang, dan untuk 7 tahun yang pertama itu tak payah bayar. Ya, itu bukan kerana tak payah bayar, ditolak ke belakang. Jadi untuk kerajaan yang buat generasi seterusnya kena bayar. Dia payah bagi pada anak cucu, ya, sampai cicit. Ya. Berhutang. Ya, jadi itu satu sikap yang tidak bertanggungjawab. Betul. Tapi jangan pula kita katakan itu kemahuan politik. Itu, ya. Kemahuan politik, ahli politik itu bukan kemahuan politik orang ramai. Ya. Dan oleh kerana itu keazaman itu amat penting. Tetapi kita harus mempunyai satu sikap yang lebih terbuka di mana kita dapati bahawa perbahasan yang ada dalam Dewan Perundangan Dewan Undangan Negeri dan pada peringkat nasional itu sepatutnya jauh lebih terbuka. Ya. Adakah Prof boleh nyatakan siapakah di antara ahli politik yang mempunyai keterbukaan tersebut? Ahli politik yang gagal diterima, misalnya satu ahli politik yang muda, Nurul Izzah, telah memperkenalkan beberapa projek yang boleh dikatakan inovatif, ya, tetapi malangnya itu ditolak oleh pengundi dalam pilihan raya baru-baru ini kerana dia dituduh scan lah, ya, kita tahulah, ya, apa yang dituduh. Jadi kita dapati bahawa ada juga, ya, kalau kita lihat misalnya sikap Khairi Jamaluddin, ya, boleh bagi ramai orang dia satu-satunya menteri dalam kabinet dulu yang adalah kesannya. Tetapi dia telah adakan satu kertas putih untuk membicarakan soal pembiayaan kesihatan di Malaysia. Dan kita dapati bahawa selama dululah, ya, kita dapati bahawa prestasi perbelanjaan untuk kesihatan di Malaysia ini boleh katakan agak baik, ya, tetapi dalam beberapa dekad kebelakangan ini makin merosot. Jadi kita dapati bahawa ini amat penting kerana kita dapati bahawa kajian demi kajian telah menunjukkan bahawa tahun-tahun terakhir orang ramai di Malaysia ini telah kita dapati bahawa kemungkinan mereka sakit itu telah meningkat, ya, dan angka-angka itu menunjukkan ada seorang pengkaji namanya Naziha telah membuat kajian yang menunjukkan ini. Jadi kita dapati bahawa kita bukan tak tahu masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi jurang antara mereka yang antara fakta dan penggubalan dasar itu malangnya makin meluas. Terutama sekali kalau akhirnya ditentukan oleh ahli politik yang tidak tahu tentang masalahnya. Baik. Prof, ketika ini kalau kita lihat visual pada ketika ini masih lagi hangat di hadapan Hotel Sri Pacific. Beberapa pergerakan juga sudah berlaku sebentar tadi dan juga agak sedikit sukar untuk kita melihat siapa yang keluar dan sebagainya. Tapi insya-Allah rakan tugas di Kisah Nyambak akan menyenaraikan siapa yang sudah meninggalkan Hotel Sri Pacific. Tapi kalau berdasarkan gambar yang dimuatnai oleh saudara Fahmi Fazil, ahli Parlimen Lembah Pantai, ramai pemimpin UMNO dan juga Pakatan Harapan bertemu. Ada beberapa perkara yang disampaikan oleh rakan tugas. Sebentar saja lagi saya akan bawakan untuk berita penuhnya. Tapi ini antara apa yang dikongsikan rakan tugas, iaitu dalam kenyataan yang dikeluarkan. Ini berkaitan dengan untuk Kerajaan Negeri Perak, di mana apa yang disebutkan Barisan Nasional BN dan juga Pakatan Harapan Negeri Perak bersetuju untuk mengadakan kerjasama bagi membentuk Kerajaan Negeri Perak. Dalam satu kenyataan bersama, perincian mengenai ketetapan itu akan diumumkan sesegera yang mungkin, di mana ini apa yang dikeluarkan kenyataan tersebut dan juga kenyataan itu saya akan paparkan sebentar saja lagi untuk kita melihat perkara ini. Dan juga sudah pasti pergerakan di Hotel Sri Pacific pada ketika ini, kalau boleh kita zoom
kelihatan beberapa, saya kira ada individu mula meninggalkan. Kita cuba lihat siapakah yang sebenarnya meninggalkan Hotel Sri Pacific pada ketika ini. Kalau kita kelihatan wajahnya agak sukar ya Irfan untuk kita lihat pada waktu ini, ini sama ada tiba ataupun pergi. Tapi kalau kita melihat syarat sebentar tadi, mungkin ada ramai meninggalkan lah. Baik. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan tugas Niki Senyamba. Tapi sejak awal pagi tadi, kalau boleh kita keluarkan lagi poll kita, undian di Astro Awani. Semalam undian ni agak kontroversi sedikit semalam. Tapi ini undian yang kita keluarkan di mana kita tanyakan soalan kepada anda semua. Parlimen tergantung jangkaan anda siapakah PM ke-10 setakat waktu ini. 50% memilih Dato' Seri Anwar Ibrahim dan juga 49% memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga tokoh lain 1%. Dan kalau mengikutkan apa yang ada di iPad pada ketika ini boleh kita bawakan, ini adalah apa yang dapatan hasil kajian tersebut, dan ini adalah uji selidik Astro Awani, tidak ada kena-mengena dalam membuat keputusan siapa menjadi Perdana Menteri. Ini Astro Awani yang buat. Dan juga kalau kita melihat apa yang melibatkan undian ini, setakat ini setakat 12.07 minit petang tadi, inilah hasilnya, dan responden yang terlibat adalah sebanyak 1.27 juta responden yang telah pun memberikan pendapat mereka. Bermakna dalam peratusan yang anda saksikan di kaca TV pada ketika ini, 1.27 juta responden telah memberikan pendapat. Dan kalau kita melihat anda masih lagi boleh mengundi, ada QR code di kaca TV boleh mengundi, dan juga pergi ke undi.astroawani.com untuk mendapatkan undian tersebut, dan juga anda boleh menjawab soalan tersebut untuk kita baca sentimen di ground sementara kita menunggu bilakah rundingan ini akan tamat lah, dan juga melihat apakah yang akan berlaku. Dr. Firdausy masih lagi berada di talian. Nama kita tinggalkan Firdausy sebenarnya. Dr. Firdausy. Ya, masih lagi di sini. Okey, seronok perbualan kita studio, tapi masih ingat kepada Dr. Firdausy. Kalau kita melihat kehangatan ini masih lagi berlangsung, bagaimana untuk kita melihat apa yang disebutkan Prof Jomo ini menuntut kerjasama ataupun iltizam yang jangka masa panjang, bukan mudah. Ada masanya di tengah jalan kita hilang perkara tersebut disebabkan oleh perbezaan politik ataupun disebabkan oleh keceraruan politik dan sebagainya. Bagaimana untuk menjamin langkah-langkah yang penting yang menyebabkan perubahan struktur yang perlu dilaksanakan jangka masa panjang tidak harus berubah disebabkan oleh hanya perubahan politik. Kita faham ada kalanya berubah pemimpin, berubahlah nama perkara tersebut, tapi asasnya masih sama. Bagaimana untuk membaca perkara ini? Ini satu perkara yang bukan mudah, sebab setiap kali kita politik itu berubah, dasar pun berubah. Penjawat awam pun pada masa yang sama juga ingin melihat apakah inspirasi daripada kerajaan baru. Dan ini adalah realiti. Sebab di Sabah kita sudah, saya sendiri, kami semua telah mengalami banyak kali pertukaran kerajaan. Ya. Jadi yang paling penting sekarang adalah setiap ahli politik, seperti mana Prof Jomo katakan itulah, kehendak ahli politik dan juga kehendak politik, atau lebih saya cakapkan sebagai political will, itu amat penting. Jadi kita kena lihat pada economic justice setiap negeri itu. Kalau kita tidak fikir tentang kesamarataan ekonomi itu, maka kita akan apa yang saya katakan sebagai suffer from political ill lah. Right? Sebab tidak ada yang ingin kita buat perubahan langsung. Namun kalau kita lihat di Sabah ini, kalau secara umum lah, sebab banyak isu-isu ekonomi yang belum selesai sebenarnya. Selalu orang rasa macam confused sebab bila lihat negeri ini menyumbang begitu banyak, tapi pada masa yang sama kadar pengangguran, kadar kemiskinan dan juga banyak lagi aspek sosioekonomi itu ketinggalan jauh ya. Jadi apatah lagi dengan struktur infrastruktur. Jadi seperti mana contoh yang diberi oleh Prof Jomo tadi itu berkaitan dengan ECLR, sama juga seperti di Sabah ni kan. Infrastruktur ini adalah benda yang saya rasa daripada dulu sehinggalah sekarang menjadi isu yang paling utama. Dan bila mempunyai masalah infrastruktur, dia mempunyai banyak masalah akses pada pendidikan, akses pada kesihatan. Dan sebelum ni kita pernah nampak juga video yang tular di mana pelajar itu menggunakan zipline untuk pergi ke sekolah melalui satu batu river. Dia terpaksa sebab jalan tu sudah roboh ya. Jadi ini adalah isu-isu bila kita lihat tentang ekonomi di Sabah ini yang sekarang ni, apatah lagi selepas pemulihan ekonomi ini.
Alright, saya rasa saya berharap mana-mana kerajaan yang mereka yang akan ditubuhkan ini, tidak kiralah PH, BN, tapi nampaknya macam itulah kalau dah nampak ada dua kerajaan negeri itu, PH dan BN telah menubuh kan kerajaannya di negeri peringkat negeri. Jadi apa-apa yang paling penting sekarang ni semasa dalam proses pemulihan ekonomi, dan banyak sudah kita dengar warning daripada banyak organisasi berkaitan dengan tahun hadapan bagaimana ekonomi ini akan berada dalam keadaan yang tenang. Jadi di Sabah ni kita kena tekankan iaitu harga makanan, jaminan makanan itu. Food on the table. Ini sebenarnya menjadi isu. Bila saya cakap food on the table tu termasuk banyak ekosistem dia. Untuk menyediakan makanan di table itu, di meja kena ada kerja kena cukup, gaji kena ada, dan harga barang itu tidak terlalu mahal. Sebab kita kena faham bila kerajaan membubarkan parlimen itu, kadar inflasi pada masa itu adalah 7.2 untuk inflasi makanan. Itu di seluruh Malaysia. Di Sabah ini sudah, saya rasa saya pernah berbincang dengan Najib dahulu kaitan dengan harga makanan, harga ayam di Sabah berbeza dengan ayam di Semenanjung. Bukan itu sahaja, termasuklah kopi O dan termasuklah roti, semua pun berbeza dengan di harga Semenanjung. Sebab ini adalah berkaitan dengan ekosistem untuk mewujudkan jaminan makanan itu, dan melihat contohnya, saya berharap untuk kerajaan yang akan datang ini melihat hub makanan itu, kan memandangkan Sabah Sarawak ini adalah agricultural hub kepada Malaysia, tapi agriculture itu menjurus kepada kelapa sawit, tapi makanan itu tidak berapa diutamakan. Jadi saya berpendapat ini harus diutamakan, memandangkan saya rasa janganlah kita lupa tentang jaminan makanan. Sebab semasa pandemik itu kita cerita banyak tentang digitalisasi lah, cerita pasal makanan lah, bagaimana untuk incorporate teknologi dengan makanan. Tapi lepas bubar parlimen jangan kita lupa tentang isu itu penting. Right? Jadi jaminan makanan ini sebab ini penting. Sebab tidak guna kita cakap kita beri subsidi berpuluh bilion, sebelum ni 80 bilion. Tapi adakah Najib, saya, orang-orang berada di Asura Awan ni dapat feel tak? Dapat rasa tak? Benda ini walaupun dengan 80 bilion, adakah kita dapat merasai 80 bilion itu di atas meja? Makanan. Dr. Firdausi, Prof. Jomo juga menyentuh berkenaan dengan ekonomi berasaskan kepada prioriti. Kalau kita lihat untuk Sabah dan Sarawak secara khusus, apakah perkara-perkara prioriti? Kerana di pengguna Twitter secara seluruh menyatakan bahawa kerajaan lepas ni, siapa pun bentuk kena buat gardenia di sana supaya senang dapat roti. Tak payah beli kat airport banyak kan. Ya. Oleh itu, Dr. Firdausi, kalau dilihat kepada prioriti kerana Sabah berjaya membawa FDI antara tertinggi juga dalam negara kita sepanjang tempoh 2 tahun yang lalu. Jadi adakah perkara-perkara yang harus diberikan tumpuan juga oleh kerajaan persekutuan supaya ada synchronization, bukannya terputus seperti mana yang dinyatakan oleh Tan Sri Ahmad Johari bahawa bila naik saja satu pakatan, akhirnya ada projek-projek rakyat yang terputus. Ataupun Dr. Firdausi, inilah masanya kerana kecaruan ini berlaku untuk tawaran itu dihadapankan seperti GPS supaya otonomi lebih besar diberikan kepada Sabah, pemusatan itu supaya banyak dasar dilakukan di peringkat negeri dalam pelbagai aspek kerana mereka lebih faham masalah negeri. Itulah autonomi ataupun desentralisasi. Tapi sebelum tu betul lah itu gardenia, bread gardenia tu pun mahal juga sebenarnya kalau berada di Sabah ni. Terpaksa beli kat airport untuk datang. Ya betul, mungkin kena ada sebab itu adalah antara makanan yang popular di kalangan Sabah di Sabah ni. Jadi kalau kita lihat betul kita kena prioritize. Ya, untuk priority adalah benda yang paling utama, terutamanya macam di Sabah dan juga Sarawak ini banyak kajian yang kita lihat dan juga banyak maklumat yang kita lihat. Ya. Sebenarnya kadar pengangguran dan kemiskinan itu banyak di Sabah ini, terutamanya yang saya ingin tekankan adalah kadar pengangguran itu tidak banyak peluang pekerjaan kerana hiliran itu tidak berkembang. Dia hanya bergantung dengan sektor-sektor tertentu sahaja, iaitu kelapa sawit, minyak,
Tapi sedangkan sektor-sektor ni, contohnya minyak, mempunyai hiliran yang begitu banyak tapi tidak berkembang di sini. Ya. So mungkin itu adalah benda-benda prioriti yang kena wujudkan. Yang kedua adalah contohnya prioriti tentang makanan. Itu pun penting juga sebab Sabah selalu import makanan dan import itu selalu adalah top 3 dalam list import yang tertinggi di negeri ini. Jadi maksudnya kalau kita import makanan maksudnya tidak cukup makanan di sini dan bila ada import itu maksudnya cost transaksi, transportation cost itu pun kita kena factor in juga maksudnya akan lebih mahal. Itulah banyak barang-barang di sini ni kecuali ada setengah makanan itu tidaklah mahal contohnya seperti seafood ya. Tapi ini adalah priority di mana kita kena wujudkan ekosistem di mana yang boleh mengembangkan ekonomi. Tapi untuk mewujudkan ekosistem itu, makanya memerlukan satu desentralisasi. Fungsi-fungsi banyak. Fungsi-fungsi ini ada berada di kerajaan negeri. Dia mudah saja. Kita buka Perlembagaan Persekutuan, kita tengok saja 9 schedule tu banyak fungsi-fungsi kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, kerajaan pusat. Dan kerajaan negeri itu amat terhad. Jadi memandangkan kita sudah 59 tahun, alright? Tidak bolehlah 59 tahun tu mengikut setting yang dahulu sebab pembangunan ekonomi, politik ekonomi itu amat dinamik dan sentiasa berubah dan haruslah responsif. Sudah tentu desentralisasi itu adalah benda yang utama dan itu amat mudah sebab bila fungsi itu berada di kerajaan negeri, kerajaan persekutuan tidak lagi terlalu accountable dengan benda itu dan semua tanggungjawab itu berada di kerajaan negeri. Bukankah itu satu insentif kepada kerajaan persekutuan? Maka tanggungjawab itu semua diberi kepada kerajaan negeri dan kerajaan negeri betul seperti mana Abang Jong mengatakan bahawa kerajaan negeri itu mengetahui apa yang terbaik untuk mereka. Jadi mereka boleh respon dengan pantas sekiranya mempunyai fungsi desentralisasi itu. Jadi itu yang penting sebenarnya. Tapi apakah desentralisasi yang diperlukan itu? Itu sebenarnya adalah persoalan utama. So, biasa kita dengar kalau ahli politik mengatakan bahawa autonomi MA63 kadang-kadang diorang sendiri cakap pun tidak faham apa yang diorang cakap kadang-kadang ya. Tapi ini yang penting. Kita kena perincikan apakah desentralisasi yang anda inginkan dan haruslah bincang, berundinglah seperti mana PH dan BN dan runding bagaimana dan kalau boleh kali ini memerlukan untuk menubuhkan kerajaan ini sediakan MOU seperti mana MOU PH dan BN dahulu. PH dan BN dahulu. Sebut tentang PH dan BN. Kita ada perkhabaran daripada lapangan di Negeri Perak berkenaan dengan gabungan kerajaan yang bakal dibentuk antara Pakatan Harapan dan juga Barisan bersama-sama dengan wartawan Asrawani. Di lapangan ketika ini Ridauddin Daud ada itu kalau saya boleh saya minta director kalau kita cross dengan Ridauddin tinggalkan visual ini dalam kotak kecil supaya kita lihat pergerakan keluar di Hotel Astrea Pacific. Teruskan dengan Ridauddin. Ya, silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Ya betul, sebenarnya di Perak ini sudah pun timbul kabar angin, pelbagai kabar angin mengatakan terbentuknya kerajaan melibatkan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan di Perak. Sebenarnya apa yang saya boleh kongsikan di sini sebenarnya apa yang berlaku di hadapan Istana Kinta. Saya kini berada di hadapan Istana Kinta. Sudah pun ramai media berada di sini sejak jam 11.30 pagi, malah ada yang lebih awal. Kami tiba kira-kira jam 11.15 pagi tadi. Pada awalnya tidak nampak pergerakan yang begitu banyak, namun ketika jam 11.53 saya boleh lihat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim, kenderaan beliau memasuki ke dalam kawasan istana dan kemudian tiada apa pergerakan yang berlaku. Adalah beberapa kabar angin yang disebarkan dan sebagainya hinggalah pada jam 12 tengah hari pengurus ataupun Ahli Jawatankuasa Tertinggi Pusat DAP Howard Lee Chuan Hao yang juga merupakan bekas adun Pasir PNG dan kini merupakan sudah pun menang kerusi Parlimen Ipoh Timur masuk ke dalam kawasan istana. Ketika hadir ke sini beliau membuka tikap namun tidak mengeluarkan sebarang kenyataan dan kemudian yang terbaru yang saya boleh kongsikan adalah pada jam 12.28 tengah hari apabila bekas Menteri Besar Perak yang juga pengerusi Barisan Nasional Perak Datuk Seri Sarani Mohamad, kenderaan beliau dilihat memasuki ke dalam kawasan Istana Kinta kira-kira 5 minit, tidak sampai 5 minit sebentar tadi. Jadi apa yang berlaku sini sebenarnya membawakan satu cerita bahawa kemungkinan besar akan terbentuknya kerajaan di Perak ini melibatkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dan mengimbau sebenarnya kembali seketika apabila dalam Facebook sebenarnya
daripada naik daripada pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Perak Charlie Kang sebenarnya telah memuat naik satu status di Facebook beliau kira-kira 1 jam lepas mengatakan bahawa PH akan membentuk kerajaan negeri Perak bersama dengan BN. Itu antara indikasi kuat ataupun petunjuk kuat menunjukkan bahawa PH dan juga BN akan membentuk kerajaan negeri, dan sebenarnya sebelum itu juga tersebar kenyataan media mengatakan memang akan ada pembentukan kerajaan melibatkan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kalau diikutkan jumlah kerusi, Pakatan Harapan memenangi 24 kerusi dan kemudian Barisan Nasional memenangi 9 kerusi. Dicampurkan kedua-duanya jumlahnya adalah 33 kerusi, jauh berbanding Perikatan Nasional yang memenangi 26 kerusi. Walaupun sebelum ini Perikatan Nasional mengatakan bahawa mereka akan bekerjasama dengan Barisan Nasional, tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan, namun dinamika politik baru ini, naratif terbaru ini menyaksikan bahawa yang akan membentuk kerajaan di Perak ini nampaknya setakat ini bolehlah saya katakan ia adalah berkenaan dengan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Tadi hujan, nampaknya sekarang pun sudah pun sedikit panas. Hujan membasahi bumi Perak ini seolah-olah menghadirkan satu cerita. Kalau semalam sebenarnya sepanjang hari boleh dikatakan agak bertenang. Hari ini pun kalau diikutkan jadualnya, sepatutnya kalau diikutkan pada awal yang kami dapat malam tadi tiada apa-apa pergerakan di Istana Kinta pada hari ini. Namun pada jam 10 pagi tadi diberitahu Datuk Seri Sarini Mohamad akan menghadap Sultan Perak Sultan Nazil Muizzuddin Shah di Istana Kinta. Namun kalau diikutkan beliau dilihat tiba agak lewat pada jam 12.28, mungkin adanya pertukaran jadual dan sebagainya. Namun apa yang pasti saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa, tentunya melibatkan percaturan politik, melibatkan ahli-ahli Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, yang pastinya apa yang kita harapkan, apa saja percaturan politik di atas tidak akan menjejaskan rakyat di bawah, kerana kalau diikutkan rakyat sudah pun penat. Kerana Perak ini sebenarnya ini bukanlah episod pertama, sudah beberapa kali sebenarnya episod pertukaran begini, episod berkampung di Istana Kinta sebenarnya memang ada. Ini ambil dokumen saja. Kita lihat sebenarnya Howard Lee baru saja tiba, no comment menurut beliau, hanya mengambil dokumen saja. Dokumen apa tidak pasti. Kita ada rakan wartawan Amirul Ramadi di sana, pastinya kita akan membawakan laporan dari semasa ke semasa. Sekarang semua media sudah pun menghimpit Howard Lee, namun beliau masih lagi enggan memberikan komen, hanya mengatakan bahawa hanya mengambil dokumen saja. Sudah pasti kami akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Buat masa ini, saya fikir ini saja dulu lintas langsung saya dari Istana Kinta. Teruskan bersama dengan Syurwani kerana saya dan juga rakan Sulah sudah membawakan kalau boleh kita pusingkan kamera itu untuk kita melihat ke mana Howard Lee pergi dan juga hari-hari berikutnya di Perak. Segalanya nampak Howard Lee ada di sebelah saja. Mungkin kita boleh pan sikit untuk kita lihat. Saya tidak menghadap. Saya sebagai pekerja balik tabik. Alright. Dokumen beliau tidak menghadap. Dokumen lah. Ialah pekerja balik tabik. Dokumen sajalah. SD ke apa? Dokumen saja. Dokumen saja. It's okay. Saya datang mewakili siapa ke? Saya di sini sebagai warga Perak, orang Perak. Mewakili BH bukan? Saya memang dari BH, saya ahli parlimen. BH sudah tentulah saya wakili BH. Apa? Dokumen sajalah. Saya di sini untuk ambil dokumen sahaja bagi melancarkan proses. Alright. Ambil dokumen. Ambil dokumen. Saya tak tahu. Jangan, saya kena. Please. Saya kena. Saya tiada sebarang pun. Dikatakan YB berada di Pejabat Perhubungan Perak pagi tadi. Apa YB Saya tak pastilah. Tidak pasti. Tak pasti. Saya hanya tunggu dokumen. Tak sampai. YB PH 24 kursi, jadi ada sesuatu yang positif untuk PH untuk selepas PRU ni? Kita tak pasti. Tunggulah pengakhirannya yang sudah pasti hari ini kita akan capai. Hari ini YB pukul berapa tak tahu lagi. Saya tak tahu apa akan berlaku. Saya cuma dokumen saja, tunggu dokumen saja. YB sokong Dia siapa? kata dia dah sampai. YB sokong siapa? Pasal apa? Sokong siapa tadi waktu MP? Saya bukan Nadun, saya ahli parlimen. Sudah PN dah ada mungkin Dia pun punya pasal lah. memujuk wakil daripada Tak tahu. Saya hanya seorang ahli parlimen biasa-biasa. ada mesin-mesin nak pancing ke tawar menawar, tak ada. Tak ada dulu. Tak ada lagi, Mana ada. Belum lah. Sebab saya bukan Dun. Saya bukan ahli Dewan Undangan Negeri. So, saya tunggu dia orang tipu. Kata dah sampai tapi belum sampai-sampai. Dokumen. Ambil dokumen je. Boleh tunggu dalam tu kot. Sini please, tunggu kat sini. Tak, dia pun tak boleh masuk. So, Kat dalam tu. Boleh duduk situ. okey. Kemah sejuk sikit, jom. Okey. Jom. Jangan kat sini please. Jom. Kesian YB. Bagi YB duduk lah. Ada kipas ni.
adalah Baik, itulah tadi apa yang dikatakan oleh Howard Lee Chuan Hao, langsung tiada lah yang diberitahu beliau, hanya menunggu dokumen. Itulah yang berulang-ulang kali menunggu dokumen dan sebagainya. Namun apa yang pasti, saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kalau diikutkan, sebenarnya Howard Lee adalah ahli parlimen, bukan adun. Dan perlu diingat sebenarnya, ini yang perlu saya kongsikan sebenarnya. Di akta lompat parti yang seperti mana terpakai kepada semua ahli parlimen, sebenarnya tidak terpakai di Dun Perak. Itu apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Sarani sebelum penamaan calon dan sebagainya. Akta itu tidak terpakai di Perak. Jadi itu yang kita bimbangkan, adakah berlakunya lompat-melompat dan sebagainya. Namun sudah pasti kita mengharapkan tidak berlaku sedemikian kerana rakyat sebenarnya sudah pun penat. Namun itulah, kalau diikutkan daripada segi undang-undang, akta itu masih lagi belum terpakai di Dun Perak. Namun kita mengharapkan semuanya berjalan dengan baik. Kalau mengikutkan apa kata Howard Lee sebentar tadi, insya-Allah semuanya akan selesai pada hari ini. Namun kita akan lihat, kita akan tunggu dan kita akan pantau, dan tentunya Ashraf Wani dan saya dan rakan tugas akan memberikan laporan dari semasa ke semasa. Ya, buat masa ini dulu laporan saya di Istana Kinta. Kembali dulu kepada rakan tugas. Baik, terima kasih Ridwan atas perkembangan itu tadi, dan kita menantikan apakah keputusan daripada pertemuan oleh ahli-ahli di Undang Negeri dan juga parti-parti politik utama menghadap Seri Paduka Baginda yang dulu Yang Maha Mulia Sultan Perak. Dan ketika ini di Sri Pasifik, seperti mana yang dipaparkan ketika ini, kita jangkakan ada sidang media akan dilakukan. Media ketika ini sedang mengatur semua alatan untuk kita terima. Siapakah yang akan buat kenyataan media belum lagi ditentukan dan belum dapat dipastikan, tapi kita akan bawakan perkembangannya kepada anda sebentar saya lagi. Kalau ikutkan ada sidang media oleh Datuk Seri Ahmad Zan Amidi sebentar tadi sudah ada, mungkin ini pihak Pakatan Harapan yang belum berkata apa-apa lagi, mungkin itu juga keadaannya. Baik, kalau di Perak tadi sedikit sahaja untuk kita recap kembali apa yang terjadi di Perak, kerana dia adalah donnya juga tergantung. Kali ini penyelesaian sudah pun dicapai, itu menurut apa yang dikatakan oleh wakil Pakatan Harapan Negeri tersebut. Pengesahan penuh sudah pasti akan diumumkan oleh pihak istana. Paduka Seri Sultan akan memutuskan sama ada majoriti yang sudah terbentuk hasil gabungan tersebut. Kedudukan 59 kerusi Dun Perak, Pakatan Harapan mempunyai 24 kerusi, diikuti oleh Barisan Nasional 9 kerusi dan Perikatan Nasional 26 kerusi. Untuk membentuk Kerajaan Negeri Perak, mereka memerlukan 30 dari 31 kerusi, 30 hingga 31 kerusi untuk membentuk majoriti mudah membentuk Kerajaan Negeri Perak. Di Pahang juga isu yang sama. Belum ada keputusan lagi apakah yang akan berlaku, dan itu juga wartawan kami akan membawakan perkembangan terkini. Dan juga sudah pasti ini adalah bagaimana keadaan di seluruh negara perkembangannya. Dan kalau boleh kita membawakan juga kembali ke diskusi kita, dan kita biarkan visual ini untuk kita melihat siapakah yang akan memberikan sidang media sebentar saja lagi di kawasan hangat ketika ini di Hotel Sri Pasifik. Hasil pertemuan antara pemimpin UMNO, pemimpin Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, sama ada rundingan. Kalau mengikutkan laporan-laporan media sebentar tadi, apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, beliau mengatakan bahawa it was just a chat. Kata jumpa kawan-kawan. Kata it was a chat lah. Tak tahulah apa yang dicatkan, itu tidak tahu. Kita nampak gambar saja. Mungkin akan dijelaskan di sidang media. Baik. Dan kembali kepada pembicaraan kita, Prof. Jumbo, seperti mana dijelaskan oleh Dr. Fidausi tadi, berkenaan dengan beberapa perancangan untuk Sabah dan Sarawak. Adakah mereka memerlukan satu pendekatan berbeza oleh Kerajaan Persekutuan? Manakala kalau Sarawak sebagai contoh, Tan Sri Abang Jo sudah pun ada perancangan pasca COVID-19 sehingga tahun 2030. Bagaimana Kerajaan Persekutuan seharusnya menyantuni ataupun kena ada strategi lain yang bergerak seiringan dengan pelan daripada Sarawak? Walaupun saya setuju dengan sikap untuk desentralisasi, itu amat penting. Tapi tidak semestinya kalau pihak di peringkat negeri menentukan, tidak semestinya itu lebih baik untuk rakyat negeri itu. Ini satu masalah yang besar, dan kita dapati bahawa misalnya kerajaan negeri di Sabah misalnya, akibat daripada pemerintahan yang lepas, kita dapati bahawa sekarang kita kadar kemiskinan yang paling teruk sekali di Malaysia menurut Tok Pah, Datuk Mustafa Mohamad, waktu dia kempen, dia didapati bahawa Sabah mempunyai 8 daripada 10 daerah yang termiskin di Malaysia. Bagaimana ini boleh berlaku? Sedangkan Sabah dan Sarawak
memberi sumbangan yang cukup besar kepada Malaysia. Dari segi ekspor terutama sekali ekspor balak dulu dan juga kita dapati dari segi pendapatan dari segi hasil bagi pihak kerajaan. Jadi saya rasa ini amat penting ya. Jadi apa yang ditekankan oleh Dr. Firdausi dari segi misalnya jaminan makanan, walaupun kita mengandaikan bahawa ini tak jadi masalah. Sebenarnya kalau kita lihat harga barang makanan di Sabah dan Sarawak jauh lebih tinggi kebanyakannya selain daripada misalnya ikan di Sabah itu boleh dikira. Kopi pun lebih mahal juga kata Dr. Firdausi tadi. Ya. Jadi ini satu masalah besar. Ya. Dan patut kita memikirkan cara-cara yang lain untuk mengatasi masalah ini. Ya, tak semestinya semua kerana kekurangan kerajaan. Ada juga kerana soal geografi, soal harga yang. Jadi mungkin misalnya kalau perdagangan lebih terbuka dengan Indonesia dan juga dengan misalnya Filipina, itu akan dapat mengurangkan kos hidup di Sabah dan Sarawak. Jadi kita harus memikirkan, tapi saya mesti mengakui bahawa saya sudah ketinggalan zaman ya, sudah lama tidak mendalami masalah-masalah di Sabah dan Sarawak. Lebih baik saya serahkan pada Dr. Firdausi dan orang-orang lain yang lebih tahu lah. Ya. Tapi peranan Ketua Menteri ataupun peranan Perdana Menteri untuk merealisasi apa yang Prof sebutkan tadi bahawa ada hubungan baik di antara negara-negara perdagangan lebih terbuka. Ya, saya rasa cita-cita MA63 ini yang sering disebutkan sudah mula dapat pukulan pada tahun 66 bila Ketua Menteri Sarawak pada waktu itu Ninkan telah dibuang ya. Dan sehingga sekarang tidak ada penyelesaian. Apa yang jelas sekarang ya, dalam pilihan raya ini ialah soal Sabah dan Sarawak ini tidak boleh terus diabaikan. Tetapi tidak semestinya kita bergantung kepada siapa yang dipilih setakat ini. Sebab kita juga tahu bahawa pilihan raya di Sabah dan Sarawak itu menelan belanja yang lebih besar. Dari mana datangnya belanja itu? Sudah tentu ada pihak-pihak tertentu yang membiayainya. Jadi kita dapati bahawa oleh kerana itu saya percaya bahawa walaupun saya cukup bersimpati dengan cita-cita rakyat Sabah dan Sarawak, tidak semestinya mereka yang berkuasa pada peringkat negeri itu adalah mereka yang benar-benar mewakili keinginan dan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak. Ya. Dan kalau kita melihat juga di KTV pada ketika ini persiapan hampir selesai untuk sidang media. Belum dipastikan siapa yang akan muncul. Rakan setugas Tinggi Senjamba sebentar lagi akan membawakan. Kalau kita lihat sesak, kalau siapa pernah pergi hadapan Hotel Pacific, pernah pergi kan? Saya pernah pergi. Sesak sikit depan tu kan, sempit kan? Dia kawasan tertutup. Di depan sahaja tu dah ada jalan besar sebelum pergi ke pusat beli belah di seberang jalannya. Jadi kawasan itu sebenarnya kawasan yang kecil untuk memasuki pintu belakang. Kalau dulu pusat vaksinnya juga di situ untuk kanak-kanak. Jadi melalui pintu belakang tersebut, kawasan yang sempit untuk para media ketika ini sedang berkumpul. Ya. Dan sudah pasti kita menantikan perkara tersebut. InsyaAllah rakan tugas di Kesenjamba akan mendapatkan lebih jelas lagi untuk mendapatkan perkara tersebut. Ya. Baik, Dr. Firdausi masih lagi ada. Masih lagi. Ya. Okey, tadi kita bincangkan dalam konteks Sabah. Okeylah, kalau kita melihat bahawa kita mengharapkan kerajaan ini segera ditubuhkan supaya cepatlah masalah yang kita bincangkan tadi itu dapat diselesaikan, kerana pada akhirnya ini menuntut kerjasama politik ataupun tindakan itu segera dilakukan. Kerana kalau kita melihat negara jiran, Indonesia baru saja selesai menjadi tuan rumah G20. APEC persidangannya berlangsung di Thailand pada ketika ini. Negara serantau ketika ini sedang berpusu-pusu untuk memulihkan ekonomi mereka. Kita tidak boleh ketinggalan dalam aspek ini. Kita sudah banyak kita tertinggal dalam aspek ekonomi dan juga pelbagai aspek yang lain, pendidikan juga dan sebagainya. Bagaimana ini harus menjadi iltizam utama, tidak kira siapa memerintah selepas ini, selepas siapa mendapat majoriti yang cukup ini. Dr. Firdausi. Ya, siapa-siapa saja saya rasa yang memerintah sebenarnya haruslah ingat semula tentang
ekonomi kita ini bukan saja Sabah dan Sarawak tetapi termasuk juga di semenanjung negeri-negeri yang lain juga. Mereka juga mempunyai struktur ekonomi yang tertentu yang melambatkan pembangunan ekonomi. Jadi apakah aspirasi saya sebenarnya kerajaan ini? Pertama, kalau daripada Sabah Sarawak itu saya rasa desentralisasi itu harus terus diutamakan. Itu amat penting sebab daripada dulu lagi sehingga sekarang itulah isu utama yang menjadi kekangan kepada pembangunan di Sabah dan Sarawak. Apatah lagi kita sekarang cerita tentang pemindahan ibu kota Kalimantan itu ke ibu kota Jakarta ke Kalimantan di mana dekat dengan Sabah dan juga Sarawak. Dan kalau kita tengok rundingan bagaimana untuk pembangunan di negeri ini dibandingkan dengan Kalimantan. Kalimantan itu mempunyai autonomi yang lebih. Dia tidak bergantung sangat dengan kerajaan pusat. Kerana kerajaan pusat itu berbelanja dekat 16% setiap tahun daripada fiskal mereka kepada provinsi-provinsi yang berada di Kalimantan. Kalau kita baru 4% sahaja, amat jauh. Jadi dan banyak juga isu-isu infrastruktur itu tidak perlu pergi ke kerajaan pusat. Banyak yang boleh diputuskan di peringkat kerajaan negeri saja, ataupun di Indonesia itu provinsi. So ini adalah isu-isu utama yang kita kena lihat yang besar. Dan pada masa yang sama juga sekali lagi saya rasa jaminan makanan adalah benda yang paling penting untuk seluruh rakyat Malaysia. Right? Kita tidak boleh leka walaupun sudah buka kembali ekonomi kita ini, maka kita rasa semua ekspor import sudah berlaku, sudah boleh berjalan, tapi jangan lupa dengan makanan itu memang itu amat penting kepada semua rakyat Malaysia. Dan pada masa yang sama juga bukan saja jaminan makanan tapi kewibawaan makanan itu, maksudnya kita tidak sangat bergantung dengan negeri lain. Tapi kita sendiri mampu mengeluarkan makanan sendiri ya. Dan sudah tentu penambahan aktiviti ekonomi di Malaysia secara keseluruhan. Saya rasa Prof. Jomo pun sudah banyak kali mengatakan bahawa hanya bergantung dengan perkhidmatan itu tidak memberi nilai tambah kepada ekonomi kita. Yang paling penting adalah jenis-jenis yang memberi nilai tambah kepada ekonomi, dan ini memerlukan perancangan yang strategik ya daripada semua pihak bagaimana untuk merancangkan ekonomi kita semula. Dan apatah lagi apa yang dikatakan sekarang ini yang seperti yang kita tahulah ya, tahun depan ekonomi akan menjadi tenat, inflasi akan meningkat. Jadi kita kena ada pendekatan yang khusus untuk mengurangkan impak ini. Bukan saja di peringkat negeri tapi peringkat negara juga. Dan yang paling penting ini kestabilan politik yang kita ada. Apa-apa kerajaan yang tubuh ini, ya, biarlah dia stabil. Dan sebenarnya apabila kerajaan begini wujud, maka mereka adalah lebih responsif. Sebab bukan satu parti yang dominan yang memerintah, tetapi adalah satu gagasan gabungan yang boleh saya katakan loose coalition, maka mereka ini lebih responsif. Dan apabila responsif itu haruslah mendengar tirisan rakyat dan membawa kepada pembangunan. Ya, dan Dr. Firdausi, dalam kenyataan yang Dr. kongsikan pada 28 Jun 2022 berkenaan dengan subsidi, dan Dr. sifatkan subsidi ini sebagai dangerous, subsidi is dangerously high and subsidi are good politics and bad economy. Tetapi itu mampu untuk menurunkan harga barangan di Borneo. Ada ironi di situ, boleh Dr. jelaskan? Ya, sebenarnya subsidi itu hanya sementara. Dia macam antibiotik. Adakah kita akan bergantung dengan antibiotik selamanya? Tidak ya. Pada akhirnya kita juga kena ada mewujudkan ekosistem untuk kita mengembangkan ekonomi kita dan juga mengembangkan sektor makanan. Sebab kalau kita hanya terus-menerus bergantung dengan subsidi, siapa yang akan bayar subsidi? Sudah tentu generasi yang akan datang. Jadi yes, subsidi sementara waktu itu penting, namun kita tidak boleh terus-menerus bergantung dengan subsidi dan kerajaan terus membayar dan pula tidak ada pula teks daripada mana-mana sumber ya. Jadi oleh yang demikian, subsidi yes is good politics sementara waktu, is bad economics sebab in the end of the day orang yang kena orang rakyat yang kena bayar sebenarnya subsidi ini, dan dia tidak memberi dia tidak mengembangkan sektor tersebut terutamanya makanan. Ya.
Baik, Dr. Firdausi, kita akan melepaskan Dr. Firdausi. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini dan juga lama juga menunggu kami kalau berborak dengan Prof. Jomo dan juga perkara-perkara lain lah ini berlaku. Ini keadaan semasa, insya-Allah kita akan berhubung dengan masa ke masa untuk kita melihat pada akhirnya. Okey, kita masih lagi menyiarkan visual ini. Irfan, ini adalah saya dimaklumkan oleh wartawan di lokasi akan ada sidang media oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar saja lagi. Kameraman kita juga akan cuba mendapatkan angle lebih cantik. Cuba menyelitlah di mana-mana ya. Sebab memang sukar sedikit, tapi saya percaya kita akan cuba mendapatkan yang terbaik. Selepas ini kita akan bawakan. Tapi ini juga saya nak bawakan sedikit di iPad kalau boleh kita tunjukkan. Ini adalah artikel yang ditulis oleh wartawan kami iaitu Firdaus Azil. UMNO Johor percaya Zahid akan ambil tanggungjawab yang sewajarnya. Ini apa dikatakan oleh Hasni, bekas Menteri Besar Johor, Bandar Pengerusi UMNO Johor, mengatakan bahawa UMNO Johor menzahirkan kepercayaan penuh kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan mengambil tanggungjawab yang jelas dan berprinsip selaku Presiden Parti demi kelangsungan parti dan orang Melayu amnya. Di mana menurut beliau, dalam satu kenyataan pemilihan UMNO tidak lama lagi perlu berlangsung berdasarkan kerangka pemulihan ataupun restore UMNO. Ahli Parlimen Simpang Renggam itu berkata keyakinan pengundi kepada UMNO perlu segera dipulihkan agar parti itu kembali diyakini semua rakyat Malaysia. Bagaimana untuk kita mencantumkan juga apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein untuk melihat kepada apa yang beliau katakan bahawa no DAP no Anwar, dan pada masa sama kita lihat visual ini pertemuan antara Pakatan Harapan dan juga pemimpin ahli Parlimen Barisan Nasional 26 kesemuanya. Bagaimanakah pertemuan kenyataan ini akan memberikan gambaran kedudukan sebenar Barisan Nasional selepas ini. Kerana apabila mereka memasuki gelanggang PRU ke-15, mereka mahukan kestabilan. Namun pada akhirnya mereka menjadi antara parti yang teruk kalah, tetapi pada akhirnya sedikit menjadi kingmaker ketika ini. Siapa yang nak jadi petua kerajaan, mereka akan menentukan ke mana mereka yang mahu pergi, pujukan dan juga tawaran apa yang akan memikat hati mereka. Itu yang pastinya kita akan melihat, Irfan. Antara yang manakah harus ditelan oleh UMNO Barisan Nasional, adakah harus menelan untuk mahan terhadap Pakatan Harapan ataupun terhadap Perikatan Nasional, itu jawapan kita akan nantikan selepas ini. Tapi Prof. Jomo, sebelum kita berpisah, mungkin kata-kata akhir khususnya berkenaan dengan prospek ekonomi. Ramai orang yang besar tetapi mencari harapan supaya kita masih lagi boleh berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Terima kasih, Irfan. Soalnya seperti saya katakan tadi, saya bukan orang yang yang senang buat ramalan, dan memang tidak boleh dinafikan keadaan di dunia sekarang cukup kucak-kacir. Tapi selain daripada soal-soal ekonomi, ada faktor politik pada peringkat dunia. Ya, misalnya apa yang dikatakan perang dingin, ini menimbulkan masalah. Tapi selain daripada masalah, ada peluang juga. Bila Amerika Syarikat dan Jepun berpakat untuk melemahkan ekonomi China misalnya, dia minta syarikat-syarikat Amerika Syarikat keluar daripada China. Jadi dia orang nak keluar ke mana? Ada kemungkinan mereka akan keluar ke sini. Malah kita dapati bahawa banyak sekali pelaburan yang telah meningkat, cadangan pelaburan telah meningkat. Tetapi untuk memastikan cadangan itu menjadi kenyataan, kita mesti berusaha. Tapi kita dapati bahawa kerajaan yang lembab selama beberapa tahun kebelakangan ini tidak berjaya. Oleh kerana itu saya cukup bimbang bahawa kerajaan yang lembab seperti yang yang ada pada waktu yang lalu tidak akan dapat memastikan bahawa kita akan menuju ke arah yang lebih baik, kita dapat pulihkan ekonomi, malah akan menyediakan tahap yang sesuai untuk satu masa depan yang lebih cemerlang. Itu visi itu seolah-olah tidak ada. Ya, sudah kehilangan visi wawasan 2020 misalnya yang pada tahun 98 yang menjadi mangsa besar selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya ialah visi wawasan 2020. Ya, siapa yang sebut tentang wawasan 2020 sekarang? Tetapi itu masih merupakan sesuatu
yang sepatutnya menjadi pedoman untuk kita bangun semula. Baik, terima kasih, Itu Prof. masih relevan sekarang. Ya, itu je kata-kata akhir dan kita harapkan supaya ada visi dan juga pembentukan kerajaan yang benar-benar boleh mengangkat aspirasi rakyat. Visi itu tidak mudah kerana susun. Ada kalanya visi itu short-sighted. Kita ingin melihat visi yang betul-betul kita boleh capai dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun mungkin. Betul. Dan ini konsistensi itu harus wujud dalam setiap kepimpinan. Prof. Jomo Kwame Sundaram, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Baik, itu saja untuk Malaysia Memilih. Selepas ini, baton akan kami serahkan kepada rakan tugas Haris Ashraf Hasnan dan juga Naila Huda untuk membawakan perkembangan terkini. Terakhir sekali, ini yang anda saksikan di Hotel Sri Pacific. Sidang media oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kami bawakan sebentar saja lagi. Banyak lagi perkembangan terkini. Apakah akan ada tercapai cukupnya majoriti sebelum berakhirnya tempoh waktu yang diberikan oleh Istana Negara 2 petang ini untuk membentuk kerajaan. Kita saksikan dan Esrawan yang akan memberikan tumpuan. Saya Najib Arif. Saya Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.